Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap Ustaz. Okey, baik Kak. Assalamualaikum. Tak buka majlis ni Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Ustaz, hari ni ada tajuk yang Ustaz bagi konsep hutang piutang dalam Islam. Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Saya mulakan Kak Liza, Kak Syida dan semua sekali yang ada jemaah kita pada pagi ini. Jadi Alhamdulillah kita sambung perbincangan berkenaan dengan siri berkait dengan muamalat kita, fiqh muamalat kita. Dan hari ini insyaAllah kita berbincang satu tajuk demi satu tajuk, kita kupas, kita habiskan. Kita nak pergi kepada isu berkait dengan hutang piutang dalam Islam, antara dosa-dosa yang diremehkan, antara dosa-dosa yang dianggap biasa, tetapi kesannya di hari akhirat kita tengok pada ayat Quran dan hadis-hadisnya yang kita akan bincangkan sebentar lagi insya-Allah. Okey, sebelum tu saya ada bagi PDF dalam kita punya tu. Saya tak sempat nak forward kepada Kak Liza tadi. Ni baru lebih kurang dalam 9-10 minit saya buat slide ni. Jadi inilah hasil dia. Okey. Jadi insya-Allah mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Okey. Jadi kita nak pergi kepada perbincangan dia. Kejap saya share. Berkenaan dengan hutang piutang dalam Islam ni, dia merupakan salah satu daripada benda yang kita tak boleh anggap remeh lah, kerana dia antara benda yang penting. Dan ayat Quran daripada sudut hadis-hadis Nabi SAW begitu jelas membincangkan tentang berkait dengan apa yang kita panggil sebagai hutang piutang dalam Islam. Jadi kita tengok dulu, kita sekejap dia di sikit. Baru besar sikit. Okey. Jadi bila kita sebut tentang hutang piutang dalam Islam, dia salah satu daripada kewajipan untuk kita membayar hutang, kemudian untuk kita menjadikan hutang piutang kita ini sebagai satu benda yang berbahagia kita dekat akhirat, jangan bermasalah kita dekat akhirat. Jadi ini antara benda yang sangat penting. Okey, jadi kita nak pergi dulu kepada ayat Quran daripada surah Al-Baqarah, daripada ayat 282. Ni ayat yang paling panjang lah dalam Quran. Dan ia merupakan, kalau kita tak belajar, tak faham tentang ilmu tajwid, kita tak tahu nak berhenti kat mana. Jadi kat sini ada jim ni, jaiz untuk kita berhenti dan sebagainya, harus. Dan ada beberapa perkara yang kita nak bincang pada ayat ni. Jadi kita baca dulu insyaAllah secara ringkas. Tuan-tuan boleh tengok pada slide, perempuan boleh tengok pada slide, ataupun boleh buka mushaf dan sebagainya. Saya bacakan secara ringkas. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل
ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Astagfirullahalazim. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan pada ayat ini, ya, kita kena tahu seperti mana saya sebut sebelum ni, dalam Quran ni berkait dengan harta dia detail. Harta pusaka, kan berapa bahagian dia, hutang piutang, kena ada saksi dia, kena ada penulis dia dan sebagainya, sangat detail. Dan begitulah juga berkenaan dengan ayat-ayat yang lain berkenaan dengan isu harta, kan, sedekah, ganjaran dapat berapa dan sebagainya diulang-ulang dan juga disebut-sebut di dalam Al-Quran. Okey, kita baca secara ringkas dia punya terjemahan dia. Okey, iaitulah wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan satu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya. Itu, dan hendaklah seorang pun di antara kamu, ya inilah melakukan apa dia? Saksilah, saksi yang adil. Di antara kamu menulisnya dengan adil, dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Oleh itu, hendaklah dia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan, yakni menulislah ataupun menjelaskan isi surat hutang itu dengan jelas. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan janganlah dia mengurangkan sesuatu pun daripada hutang itu. Dia tak culas, dia culaslah. Kemudian jika orang yang berhutang itu bodoh, ataupun istilah safihan ni memang terjemahnya bodoh lah, ataupun kita kata kurang cerdik akalnya, atau lemah, atau dia sendiri tidak dapat hendak merencanakan isi itu, maka hendaklah direncanakan oleh walinya, yakni ditulis oleh walinya, dijelaskan oleh walinya penjaganya lah, dengan adil dan benar. Dan hendaklah kamu mengadakan 2 orang saksi lelaki di kalangan kamu. Kemudian kamu tidak ada saksi, jika kamu tidak ada 2 orang lelaki, nanti kita bincang saksi ni kan. Buat saksi ni kita tak pernah pun ada saksi yang hutang kan, melainkan gerentor lah. Tak apa, nanti kita bincang. Maka bolehlah seorang lelaki dan 2 orang wanita, perempuan dari orang-orang yang kamu setujui menjadi saksi. Supaya jika salah seorang daripada saksi-saksi perempuan yang berdua itu maka dapat diingatkan, maka dapat diingatkan oleh seorang lagi, dan janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. Dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang bertempoh masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih membentuk menguatkan keterangan saksi dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. Kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai, cash lah, yang kita bayar cash, yang kamu edarkan sama sendiri, maka tidaklah salah jika kamu tidak menulisnya. Dan adakanlah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah mana-mana jurutulis dan saksi itu disusahkan. Dan kamu melakukan apa yang dilarang itu, maka sungguhnya yang demikian adalah perbuatan fasik dan harka yang ada pada kamu. Oleh itu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan ingatlah Allah dengan keterangan ini mengajar kamu, dan Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu daripada perbuatan kamu. Okay. Jadi kita tengok kat sini, secara ringkasnya kita nak ambil, kita tadabbur ataupun kita bacakan ayat tadi, kita nak ambil sikit tentang
ada beberapa isu yang saya nak sebutkan sini. Pertama sekali, hutang. Okey, pertama sekali tentang hutang. Maka hutang ni pada asalnya kalau kita tengok daripada surah Al-Baqarah, kalau kita teliti, Allah Subhanahu Wa Taala akan sebut tentang bagaimana akhirnya perkara-perkara yang melibatkan isu yang kita dah tak mampu ataupun keperluan, maka hukumnya diharuskan berhutang. Kan, jadi kalau tengok surah Baqarah sebelum itu, ni 282, kemudian 275 sampai 280 bincang tentang riba. Dan sebelum tu banyak cerita tentang sedekah, kan, tentang apa-apa perkara yang berkait dengan sedekah dan sebagainya. Jadi kalau kita perhati satu persatu tu, nak bersedekah ni orang yang ada duit. Okay. Ni kita tak cerita sedekah senyum adalah sedekah apa semua tu. Kita sedekah harta lah kita bincang ni. Bila sebut tentang sedekah, maka sedekah itu kita perlukan kepada duit. Kan, duit kita nak bersedekah. Jadi duit nak kita nak bersedekah itu melalui apa? Banyaklah, melalui perniagaan, melalui apa dan sebagainya yang Allah benarkan. Dan kemudian selepas itu kita sebagai contoh kita tak mampu bersedekah dan kemudian kita hanya ada duit untuk menyelesaikan kehidupan kita, keperluan kehidupan kita. Maka mungkin juga tak mampu sedekah tu mungkin dalam kuantiti yang banyak lah. Sedekah sikit-sikit tu biasa tapi kuantiti yang banyak. Maka mungkin ada keperluan tertentu kita berhutang. Maka surah Al-Baqarah menyebut tentang hutang 282. Tapi ingat, dalam hutang kamu tak boleh buat riba. Kamu tak boleh kenakan charge interest kepada hutang itu. Akan melalui konsep-konsep yang mana digunapakai oleh konvensional, digunapakai oleh orang-orang tertentu. Kamu tak boleh bayar harga lebih. Pinjam 1,000 bayar 1,100 contohnya. Kan, jadi itu semua riba, Allah haramkan. Tapi Allah kata boleh berhutang. Dan kemudian kalau tengok 283. 283 ni bincang tentang dibolehkan untuk kita mencagar kita punya barangan. Kan, farihanum makhbudah, Allah kata pada ayat 283 lepas tu, maka bolehnya kamu untuk mencagarkan. Sebab kalau kita berhutang dengan orang, setengah orang ni tak percaya sangat, maka kita cagarkan barang dekat dia. Kalau kita pergi Ar-Rahnu, maka cagaran dia adalah emas lah. Kalau kita pada orang, mungkin cagaran dia kita boleh cagarkan motor kita ke, kereta ke, ataupun apa-apa yang mana meyakinkan orang itu untuk memberikan hutang. Boleh tak cagar-cagar macam tu? Hukumnya harus. Kerana Allah sebut farihanu maqbudah pada ayat 283. Jadi kita nak pergi patah balik, kita nak cerita detailnya Quran tadi. Boleh sedekah, lepas sedekah kamu boleh berhutang jangan buat riba. Kemudian kalau orang tak percaya, boleh letak barang untuk sebagai gadaian ataupun sebagai perkara yang boleh meyakinkan orang-orang yang kamu nak berhutang dengannya. Okey. Jadi kita pergi pada ayat tadi. Pertama sekali kalau kita tengok, Allah sebut ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, ya inilah diharuskan bagi kamu untuk melakukan transaksi secara bertangguh, berhutang. Ini satu-satunya ayat yang membenarkan kita berhutang. Tapi atas dasar keperluan, bukan atas dasar kemahuan, kehendak. Tu penting tu, kan? Kadang-kadang pada yang dah ada nak upgrade lagi kan. Kita memang kita tak pernah puas hati lah kan. Sebab tu kata Nabi SAW, laukan ibnul Adam wadiyan, kalau dalam riwayat Imam Bukhari hadis sahih, kalaulah anak Adam itu ada 2 lembah emas, maka dia akan tambah yang ketiganya. Jadi tak cukup, tak pernah cukup. Jadi asalnya kita berhutang tu tidaklah menjadi satu perkara yang diharamkan syarak, melainkan hutang-hutang yang terlibat dengan riba dan sebagainya, itu pertama. Yang kedua pula, hutang-hutang yang mana kita cuma kehendak, bukan keperluan yang terdesak yang kita berhutang itu, maka itu adalah satu benda yang bahayalah, satu benda yang bahaya. Okey, itu yang pertama Allah sebut bolehnya berhutang. Ini juga pendapat Sayyidina Abdullah ibn Abbas lah, bila mana Allah sebut ila ajalin musamma faktubu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, bila mana kamu berhutang untuk satu masa tempoh tertentu. Maka kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, inilah jual beli salam. Jual beli salam ni maksudnya ialah kita beli satu benda ataupun kita tempah satu benda, dia akan diberikan untuk masa ataupun diserahkan barang tu tempoh masa akan datang. Maka hukumnya adalah harus bila mana kita jual beli tu tempah barang, kemudian juga apa lagi, kita beli tu secara COD ataupun kita beli secara online, mungkin sampai tu seminggu, itu semua bertangguh. Maka bila bertangguh itu dia tak melibatkan emas dan perak seperti mana kita bincang sebelum ini, maka hukumnya adalah harus beli baju, beli kasut, beli seluar, beli apa lagi, apa-apalah kan yang berkait dengan keperluan kita,
maka bertangguh tu maksudnya dia bertangguh tu sampai pada kita tu lewat. Kita dah bayar cash tapi sampainya lewat, maka hukumnya adalah harus. Okey. Kemudian bila kita sebut tentang diharuskan berhutang, jualan secara bertangguh, maka kita nak kena tengok juga yang seterusnya ialah berkenaan dengan Allah sebut falyaktubu, kan? Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Allah kata faktubu, maka hendaklah kamu tulis hutang. Tulis hutang ni Allah sebut panjang dalam ayat tadi. Tulis hutang, tulis dengan adil, jangan kurangi hutang. Kemudian jika tidak mampu tulis, maka walinya yang menulis hutang. Baik, kita nak pergi apa hukum tulis hutang? Sebab dalam ni dia perintah. Kita belajar Al-Quran, kita tadabbur dan sebagainya, bila sesuatu perintah itu biasanya menunjukkan wajib. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan solat, tunaikan zakat. Wajib hukum dia. Kan? Ataupun Allah Subhanahu wa taala sebut wa atimmu hajja wa umrata lillah. Tunaikan haji dan juga umrah kerana Allah. Kan tunaikan haji itu hukumnya adalah wajib. Dan di sini menunjukkan bahawa adakah tulis hutang itu adalah wajib? Kan kalau kita tengok pada ayat tadi Allah kata faktu, maka hendaklah kamu tulis suruhan. Baik, di sini kata Al-Imam Al-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya dan ulama-ulama yang lain di kalangan para ulama tafsir, satu orang bila dia berhutang, dia adakah wajib untuk tulis? Jawapannya asal hukumnya adalah wajib untuk dia tulis. Apatah lagi kalau dia terlupa. Ni hutang-hutang yang bukan structured, yang bukan kita bayar bulanan. Kita hutang dengan Makcik Pia, kan? Hutang dengan Makcik Abu, hutang dengan tu RM50, hutang ini RM30. Dulu zaman dulu hutang tu, hutang kedai, beli sarding, beli gula, beli apa, hutang. Contohnya, tulis hutang tu. Yang biasa tulis ni siapa? Pemiutang. Orang yang memberikan hutang. Tapi yang penghutang, jangan tulis. Jadi kita kata, sebenarnya Quran memerintahkan kita untuk menulis hutang. Sebab tu orang dulu ada buku 355 tu. Itu dia punya catatan hutang-hutang yang dia ada tu. Itu merupakan salah satu daripada sunnah ataupun salah satu daripada perkara yang dia memang takut lupa, maka rupanya orang dulu dah faham dah. Kan? Tapi orang sekarang tak ada dalam buku 35 tapi mungkin tulis dalam telefon lah. Tulis dekat telefon. Kan? Cuma kita kata asalnya tulis hutang adalah wajib. Okey. Tapi kalau dia mampu ingat hutang dia, kata Imam Tabari dan sebagai ulama-ulama yang lain, ataupun dia yakin dengan orang yang dia berhutang. Maksudnya yang bagikan hutang pun yakin, redha, tak ada masalah. Yang berhutang pun yakin dan redha dia akan bayar dan sebagainya, tidak ada masalah. Maka Allah kata pada ayat yang ke-283, Allah menyatakan fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi alladhi tumina amanatah. Kalau kamu sebahagian daripada kamu amanah ni maksudnya percaya ataupun yakin, maka tidak mengapa kalau kamu tidak menulis hutang-hutang itu. Jadi kita baca ayat ni, kita kena tengok ayat lain. Kena tengok dia punya perbincangan. Cuma kita kata tulis hutang ni satu benda yang sangat digalakkan. Hukumnya adalah sunnah dan bahkan menjadi wajib kalau kita bimbang takut terlupa, sebab kerana kesan dia sangat besar. Nanti kita tengok daripada hadis-hadis. Saya kumpulkan lebih kurang ada 10 hadis yang berkaitan dengan ancaman tidak membayar hutang yang kita akan tengok nanti insya-Allah. Okey. Itu isu yang kedua. Isu yang ketiga, kena mengadakan saksi di kalangan lelaki dan wanita. Kalau tengok pada ayat tadi, saksi dia ialah dua lelaki lah. Dua lelaki. Saksi ni, dia kebiasaannya kalau praktik semasa pada hari ini, biasanya saksi ni ialah dia punya pegawai bank, contohnya dengan kita lah. Jadi pegawai bank tu sebagai saksi. Dan kita, dan mungkin juga kalau kita punya slip gaji kita tak strong, tak kuat, kita perlu kepada grantor. Kan? Jadi grantor tu mungkin adik kita, mungkin abang kita dan sebagainya, maka hukumnya juga adalah harus. Cuma saksi di sini adakah wajib? Jawapannya tak wajib. Saksi dalam penulisan hutang ni hukumnya adalah tidak wajib, melainkan kalau setengah pihak tu dia khawatir. Macam khawatir tadi maksudnya yang bagi hutang tu pihak bank. Ni saya cerita ni bukan konvensional lah, yang Islamic Bank lah, dia bagi hutang pada kita. Kemudian kita punya gaji ini tak berapa kuat, slip gaji apa semua, dia kata boleh tapi kena ada grantor lah. Kan? Jadi dia sendiri mengadakan saksi tu. Kan? Jadi adalah adik kita, saudara kita dan sebagainya yang grantor pada kita jadi saksi, maka pada waktu itu hukumnya adalah harus dan tidaklah menjadi satu kewajipan untuk mengadakan saksi. Tapi kalau ada saksi itu adalah lebih baik. Okey. Kemudian apa saksi yang wajib? Saksi yang wajib ni macam kes zina, tu wajiblah ada 4 orang saksi, apa semua tu wajib. Kan? Yang ini hukumnya harus, dan apatah lagi kalau di sana bimbang ada isu-isu yang melibatkan pertelingkahan pada masa akan datang, maka kena ada saksi. Sama juga penulisan wasiat,
wasiat kena ada saksi. Nanti kita bincang wasiat, hibah, harta pusaka, kita masuk sikit lah pengiraan dia apa semua dan sebagainya. Mungkin kelas yang ke-5 ke-6 nanti kita bincang lah insyaAllah. Okey. Kemudian juga dalam ni disebut kalau dua orang lelaki, kalau dua orang lelaki tu tak ada, mungkin seorang lelaki je, maka dengan dua orang wanita. Okey, dengan dua orang wanita. Jadi di sini dia adalah salah satu daripada perkara yang perlu kita perhatikan, bahawa dua orang wanita ini adalah salah satu daripada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala benarkan untuk dijadikan saksi. Okey, untuk dijadikan saksi. Maksudnya kenapa wanita kena dua, lelaki kena satu? Kan ini juga kalau kita perhatikan, kalau kita tengok, dia ada macam satu something lah, kalau geng-geng apa ni, SII, sister in Islam ni, dia memang sukalah untuk bantai ayat-ayat Quran ke apa yang bentuk macam ni. Kenapa kena dua orang? Kenapa tak kami seorang je? Kan sebenarnya seorang pun boleh. Kan ayat itu menunjukkan bahawa perintah ataupun keharusan untuk diadakan saksi, tak ada pun tak apa. Wanita, kalau wanita dengan wanita boleh ke tak? Kan? Ataupun kena 3 wanita. Kan maksud, ataupun 4 wanita. Seorang wanita mewakili satu orang lelaki. Ataupun bagaimana? Di sini menjadi khilaf perbincangan yang besar di kalangan para fuqaha berkenaan dengan isu saksi di kalangan wanita. Jadi dia sebenarnya tidak ada satu ketegasan yang kukuh lah menyatakan mesti begitu. Kan maksudnya kalau ada wanita pun tidak jadi masalah, sebab tu kadang-kadang gerentor kita pun kakak kita contohnya, ataupun adik perempuan kita, tak ada masalah pun. Jadi di sini menjadikan bahawa saksi itu adalah sekadar untuk pelengkap, apatah lagi kalau timbul apa-apa isu yang mungkin ditakuti kemudian hari, maka dia kena adakan saksi. Kalau tak, sekadar kita dengan kawan kita, sekadar kita dengan pajak adai Ar-Rahnu, sekadar kita dengan perbankan dan sebagainya, maka yang itu saja sudah cukup. Okey, ini secara ringkas tentang hutang yang ada dalam Quran yang sangat detail, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang isu yang kita sebutkan tadi. Okey. Kemudian seterusnya kita pergi kepada hadis tentang ancaman tidak membayar hutang. Okey, ancaman tidak membayar hutang. Baik, yang pertama, hadis tentang ancaman tidak membayar hutang ini kita akan tengok. Yang pertama, diampunkan dosa orang mati syahid kecuali hutangnya. Riwayat daripada Amr bin Al-As dan juga riwayat daripada Imam Imam Muslim. Ini penting tuan, sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughfar li syahid illa daynah. Yughfar li syahid illa daynah. Maksudnya diampunkan segala dosa bagi orang yang mati syahid, maka tidak pada hutangnya. Kan walaupun mati syahid pahalanya besar, tapi jika dia berhutang tidak diampunkan dosa-dosanya. Ataupun dia ada problem lah, masalah dengan kehidupan dia dekat akhirat nanti. Ini hadis yang diriwayatkan daripada Amr bin Al-As daripada riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih. Maksudnya mati syahid ini saya kaitkan terus dengan hadis nombor 10. Kalau tuan-puan perhatikan hadis nombor 10, tidak masuk juga walaupun mati syahid, dia ada kaitan dengan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, kata Nabi SAW, "Lau anna rajulan qutila fi sabilillah thumma qutila ma dakhala jannah hatta yuqda anhu daynah." Kalau seorang itu dia mati syahid dan kemudian dia dihidupkan balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia mati syahid semula, mustahil lah boleh berlaku sampai macam tu kan. Tapi nak cerita betapa teruknya dosa hutang ni, maka Allah kata dia mati syahid, kata Nabi SAW, dia mati syahid, kemudian Allah hidupkan balik, dia mati syahid, Allah hidupkan balik, dia mati syahid. Apa Nabi kata? Dia tidak akan masuk syurga sehingga dilansaikan hutang-hutangnya. Maksudnya isu hutang, isu muamalat, isu harta ni, kita ambil benda hak orang dan sebagainya, dia melibatkan isu-isu yang terkait dengan syahid. Dan dia terkait dengan dosa dekat akhirat. Dia isu yang paling besar, isu yang boleh menyebabkan kita masalah problem dekat akhirat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan merugikannya ketika mana meminjam berniat untuk tidak membayarnya, iaitulah hutang tu, iaitu dalam hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari, hadis sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adallahu sesiapa yang mana berhutang, kan, man akhadha amwalan nas yuridu atlafahu Allah, kan, siapa yang mana mengambil harta manusia, yakni berhutang, yang mana niat dia tak nak bayar. Niat dia memang ambil tu dengan
tak nak bayar lah cerita dia kan. Maka Allah akan memusnahkan dia dekat akhirat nanti. Okey, Allah akan menghancurkan dia dekat akhirat nanti. Dan sesiapa yang mana dia berniat untuk membayar hutang, okey, dia pinjam niat bayar hutang, adallahu anhu, Allah akan permudahkan dia untuk membayarkan hutang-hutangnya dekat akhirat. Nah, kalau tuan-tuan perempuan ada soalan, silakan isu-isu hutang ni boleh check dulu. Takut nanti akhir-akhir nanti terlupa ke apa, boleh check dulu. Okey. Kemudian seterusnya, nombor 3. Bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah seperti pencuri. Riwayat yang sahih daripada Suhaib dalam Sunan. Okey. Jadi dalam riwayat ini kata Nabi SAW, laqiyallahu sariqah, kan? Iaitulah mereka yang mana dia berhutang tapi niat memang tak nak bayar ataupun malas nak bayar hutang. Sampailah dia meninggal dunia, maka tak dibayarkan hutang-hutang itu, maka di hari akhirat kelak dia akan bertemu dengan Allah seperti mana seorang pencuri, seperti mana seorang perompak, kan? Okey. Kemudian yang keempat ni saya ringkas je. Kira bicara di akhirat bukan lagi dinar dan dirham, akan tetapi dosa dan pahala sebagai perbicaraan dia. Okey, dosa dan pahala di sini maksudnya ialah hadis sahih riwayat daripada Abdullah bin Umar. Senang cerita semua hadis 1 sampai 10 ni sahih lah. Kan? Okey, jadi riwayat daripada Abdullah bin Umar menyatakan bahawa as-sayyi'at, iaitu as-sayyi'at wal hasanat. Laisa dinar wal dirham walakin as-sayyi'at wal hasanat. Ya, kata Nabi SAW, bukan dinar dirham lagi nak bayar hutang apa semua, tak ada dah. Tetapi dosa dan pahala. Maksudnya, kalau dia ni pinjam hutang orang, tapi niat memang tak nak bayar, dekat akhirat nanti, dia akan dibayar dengan pahala. Boleh faham tu? Maksudnya dengan solat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji dan sebagainya itu, pahala-pahala yang kita ada itu akan membayarkan jumlah hutang-hutang. Berapa kiraan dia, berapa per pahala dengan per hutang, iaitu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ceritanya dinar dirham tak ada manfaat lagi. Yang ada manfaat adalah dosa dan pahala kita berkait dengan hutang dekat akhirat nanti. Okey, kemudian yang kelima. Ada sahabat yang tidak disalatkan oleh Nabi SAW kerana memiliki hutang. Riwayat daripada Salmah bin Aqwa dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Okey, sahabat ni tak bagi tahu siapa nama. Cuma dalam hadis tu detail, panjang ceritanya, ketika mana seseorang yang mana dia ni berhutang, bila berhutang tu, dia ada harta lah nak bayar hutang tu, maka meninggal dia ni. Meninggal. Maka dibawakan ke hadapan Nabi SAW. Nabi tanya, ha alaihi din, adakah dia ni berhutang? Sahabat kata na'am. Kemudian sahabat tanya, Nabi tanya lagi, dia ada harta tak untuk membayarkan hutang-hutangnya? Sahabat kata ya, ada harta. Maka pada waktu itu Nabi solatkan jenazahnya. Okey. Jadi maksud di sini, sebelum agihan harta pusaka, segala hutang piutang si mati wajib dilansaikan dulu. Itu cerita dia. Okay? Tapi daripada hadis ni kita nampak, nanti kita sebut lagi. Isu yang kedua, ketika mana seorang lelaki di kalangan sahabat datang dan dia tak ada hutang, maka Nabi terus solatkan. Nabi tanya hutang dulu. Kan? Yang tadi Nabi tanya ada hutang, sahabat kata ada, tapi ada tak harta untuk membayarkan hutang-hutangnya? Sahabat kata ada. Okay. Nabi solatkan. Yang kedua, tak ada hutang. Nabi solatkan. Yang ketiga, seorang sahabat datang meninggal dunia dan ketika itu Nabi tanya adakah hutang, dia kata ada. Kemudian Nabi tanya ada tak apa-apa untuk membayarkan hutangnya? Sahabat kata tak ada. Nabi kata apa? Sallu ala sahibikum. Kamu solatkanlah jenazah sahabat kamu ni. Nabi tak nak solatkan jenazah orang yang berhutang. Kita terbalik. Lepas solat baru tanya. Okay. Ahli waris kata apa? Ahli waris kata siapa-siapa yang ada hutang ada apa ni semua, silalah berjumpa dengan saya. Lepas solat tu, lepas solat. Kalau ikut Nabi SAW, sebelum solat Nabi tanya. Kalau macam ni tuan-tuan, tak susah nak solatkan jenazah sebab semua orang akan ada hutang. Kan? Tapi ceritanya kalau dia ada benda yang boleh membayarkan hutangnya, harta pusaka ke, cash, duit simpanan dia ke dan sebagainya untuk membayarkan hutang, kita tahulah hutang. Sebab tu hutang kena tulis. Hutang dengan pak mak, hutang apa tu, buat list senarai. Buat buku ke, buat apa ke, supaya nanti ahli waris bila tahu, bila meninggal dunia, dia tahu apa yang perlu diselesaikan daripada hutang-hutang si mati. Hutang rumah secara structured bayaran apa semua tu, kan kalau melibatkan pertukaran nama apa semua tu cerita lain lah, harta pusaka tu. Tapi benda-benda hutang yang kecil-kecil ni mesti ditulis. Hutang apa? Hutang kutu macam tu dia kan. Hutang amanah ikhtiar contohnya lah kan. Hutang dengan apa itu ini dan sebagainya lah. Maka yang itu perlu kita senaraikan, list kan, supaya nanti ahli waris tahu rupanya inilah hutang-hutang yang kita tak sempat bayar lagi tapi dibayar dengan harta pusaka kita. Okey, apa kes sahabat tadi tu? Terus Nabi tak solat ke? Nabi solatkan akhirnya. Kerana ada satu orang sahabat namanya Abu Qatadah. Abu Qatadah dia angkat tangan. Dia kata, ya Rasulullah, alaihi dain.
hutang dia tu aku yang alayya dain. Ke atas aku hutang dia. Aku yang tanggung, aku akan membayar hutang-hutangnya. Kan mula-mula tu Nabi tak nak solat lah. Tapi ada sahabat namanya Abu Qatadah kata, ya Rasulullah, aku yang akan menanggung hutangnya. Maka pada waktu itu Nabi menyolatkan ataupun menyembahyangkan jenazah tadi. Sebab dah ada orang menanggung hutangnya. Ini benda besar tu. Sebab solat jenazah pun takkan memberi kesan kepada isu hutang kalau mana orang yang meninggal dunia tu masih lagi berhutang dan apatah lagi dia berniat untuk tidak membayar hutang. Secara literal, solat jenazah tu berlaku. Tapi secara pahala, mendoakan rahmat apa semua tu tertahan. Kenapa tertahan? Kerana dia memiliki hutang dan mungkin pula hutang tu dia tak nak bayar. Oh, itu lagi teruk tuan-tuan. Jadi ini cerita besar ni. Ini cerita akhirat, ini cerita kematian, ini cerita yang harta yang akhirnya menjadikan kita lulus ataupun tak lulus ketika mana kita dekat akhirat nanti. Okey, nombor 6. Menangguh-nangguh hutang ketika mampu bayar adalah satu kezaliman. Kata Nabi SAW, ni tangguh hutang pun satu kezaliman. Matlul ghaniyyu zulm. Menangguh-nangguhkan iaitu apa dia, membayar hutang itu ada satu kezaliman, kata Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kan kita itulah, biasa orang kata bukan orang yang berhutang tu yang malu, orang yang memberikan hutang tu malu nak minta balik. Jadi kalau tengok tu macam-macam, kadang-kadang pergi melancong, pergi apa, bila minta hutang, oh sorry lah, tak ada lah. Tapi nampak ni gambar kau pergi melancong apa semua ni, hebat ni, beli tu beli ni. Kata, aku kalau ada duit nanti aku bayar lah. Marah dia kan. Jadi macam-macam kan. Jadi rupanya bukan setakat tak bayar hutang, tangguh bayar dalam keadaan kita mampu pun adalah satu bentuk kezaliman yang mana disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Dahsyat sebenarnya berkenaan dengan hutang ni. Okey, nombor 7. Sesiapa yang meninggal terbebas daripada 3 keadaan, iaitu kesombongan, harta khianat dan hutang, maka masuk syurga. Riwayat sahih daripada Thauban dalam Sunan Ibnu Majah. Kan 3 perkara, sombong, harta khianat, ulud. Harta khianat ni penipuan lah. Penipuan, ulud. Antara juga bentuk harta khianat ni penting, ni kita tahu. Dia seakan-akan rasuah. Okey, contoh gini. Saya staff dekat satu syarikat, pekerja dekat satu syarikat. Saya ni biasa akan jumpa dengan pelanggan untuk bincang, untuk dapatkan apa projek apa semualah, kan. Okey. Jadi satu hari saya ni dah dibayar gaji bulanan tu, dibayar gaji bulanan. Satu hari saya close day dengan customer apa semua ni, berkhidmat untuk mendapatkan apa-apa perkhidmatan daripada syarikat saya lah. Jadi sebab tu saya staff, saya bukan bos besar lah, saya staff. Okey. Jadi saya pun okey, produk tu dia suka apa semua, kemudian saya tak kata dekat dia, kalau projek ni lulus dengan syarikat saya, awak bagi certain bayaran tertentu tau, ini sebagai hadiah. Itu confirm rasuah lah. Sebab kita dah tetapkan daripada awal, kalau berjaya deal ni, urusan ini, awak dapat projek dengan syarikat saya, maka awak bayar duit-duit tertentu lah, harga-harga tertentu. Maka itu confirm rasuah. Okey, yang ni dia tak cakap. Dia tak cakap bayar ke apa dan sebagainya, tapi sebab mungkin pelanggan tu dia suka dengan kita, cara kita deal, cara kita bercakap, cara kita uruskan projek apa semua tu, dia suka dengan kita. Maka kata dia pun ambil, ni ambil lah sikit buat belanja. Okey, ambil sikit. Ni bukan rasuah ni, bukan syarat daripada awal. Dia bagi sikit, ambil lah sikit buat belanja. Tak apa. Tak apa, ni saya belanja, ni bukan rasuah, ni sebab awak bagus, perkhidmatan awak bagus, kerja apa tu saya bagi kat awak. Ni bukan sebab apa. Projek dah memang dapat dah. Projek memang dapat dah dan dia bagi. Okey. Dia pertengahan di antara unsur rasuah dengan unsur ghulul. Maka ghulul ni rupanya yang ditakrifkan oleh para ulama moden, sebab Nabi sebut man ista'mal alaihi amal. Siapa yang kami telah bagikan dia satu pekerjaan, kemudian dia mengambil lagi daripada pekerjaan itu, maksudnya duit itu daripada pelanggan tu, customer tu, kata Nabi, faman akhadha ba'da dhalik fa huwa ghulul. Apa yang diambil selepas tu maka adalah duit khianat. Saya selalu sebut benda ni. Saya dulu masa kerja dekat bank muamalat, bila kita buat program dekat luar, biasa orang akan bagi 1,000 lebih, berapa ratus, ada jugalah ratus ribu juga kan. Jadi bila bagi tu, saya buat program, saya dah dibayar gaji oleh bank muamalat. Okey, boleh faham tu. Tapi orang yang dekat luar, saya buat kerja, buat apa program ke apa, dia bagi pula dekat saya sebagai sagu hati ke dan sebagainya. Boleh tak saya ambil? Maka pada waktu tu sepatutnya saya tak boleh ambil. Dia mesti dimasukkan ke dalam CSR syarikat. Maksudnya berkaitan dengan kebajikan syarikat lah. Kebajikan syarikat untuk buat dengan program-program luar. Saya tak boleh ambil sebenarnya. Kan? Jadi itu antara benda yang orang terlepas pandang.
Terlepas pandang bila mana dia dah dibayar gaji buat satu projek kat luar, dia tak syaratkan orang tu. Kalau syarat confirm lah jadi rasuah. Tapi orang tu mungkin bagi sebab hadiah, duit kopi ke, minum ke, belanja ke apa ke, yang tu dipanggil ghulul. Benda yang tak dibenarkan di dalam agama kita. Benda yang mana Nabi sebut apa yang dia ambil selepas dibayar oleh gaji oleh majikan dia tu, dia ambil lagi sebab berurusan dengan customer, pelanggan tu, maka itu adalah ghulul yang tidak dibenarkan oleh syarak. Ni ramai orang buat ni tuan-tuan, tak kira lah dekat pejabat agama ke, dekat apa ke, dia buat kerja-kerja luar, tidak syaratkan rasuah. Sebab dia kata ini bukan rasuah, betul bukan rasuah, tapi Nabi sebut ghulul, harta wang khianat. Kan maksudnya kamu dah dibayar gaji, kamu ambil lagi duit dekat luar yang orang bagi pada kamu, sedangkan gaji kamu yang dibayar tu untuk buat kerja yang kat luar tu. Untuk buat kerja dia dengan pelanggan, customer tu. Tapi masih lagi ada orang buat macam tu. Jadi kita kata ini ghulul yang tidak dibenarkan. Okey. Kemudian 8. Orang berhutang akan menjadi pendusta. Riwayat sahih daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Confirm lah. Kenapa jadi pendusta? Dia kata, oh tak ada duit lah, nantilah bulan depan boleh tak? Tangguh boleh tak? Okay. Dia akan pusing, akhirnya memang malas nak bayar lah. Kadang-kadang tu pinjamkan banyak pun 100, tapi lihat betul nak bayar. Kan? Sebab kita berhutang, bukan kita bagi hadiah. Bila berhutang, kontrak dia qard, akad tu adalah hutang. Saya hutang dengan awak, saya berikan awak hutang, secara ringkasnya begitu, maka yang itu jadi hutang lah. Dan tertanggung wajib untuk kita membayarnya, bukan terus bertukar jadi hadiah. Melainkan kalau apa orang kata apa tu, tanazul. Tanazul ni maksudnya dia gugurkan hak dia. Maksudnya dia hak dia kena ambil balik 100 sebab dia adalah yang memberikan hutang. Tetapi dia kata tak apa, saya kira Arab kata balash kan, habis percuma, habis kan, macam tu kan, ataupun kita kata apa, sedekah dan sebagainya. Itu tak apa. Tapi selagi mana yang memberikan hutang itu diam, maka pada waktu tu dia dikira sebagai hutang. Okey, dia dikira sebagai, jangan kita pula pandai-pandai dia dah hadiah kat saya dah. Dia tak cakap apa pun kan, yang bagi hutang tak cakap apa pun. Dia tak boleh. Dia mesti ada clarify, penjelasan betul-betul daripada orang-orang yang mana memberikan hutang kepada kita. Jadi sebab apa jadi pendusta? Ialah bila time nak bayar tu dia akan pusing, saya tak ada duit, bulan depan tangguh lagi, padahal ada duit saja. Mengelak untuk tak bayar hutang, dia akan jadi penipu. Dia akan jadi pendusta. Pendusta, penipu, sudah tentu ada dosa yang lain yang lebih besar bila mana berkait dengan urusan khususnya yang kita bincangkan ni. Okey, kemudian yang ke-9. Roh tergantung seperti hadis sahih riwayat Abu Hurairah. Ni hadis sahih juga dalam riwayat Imam Tirmizi tu, ulang 2 kali riwayat tu. Maklumlah 10 minit sebelum kuliah baru dapat buat slide. Jadi ada beberapa perkara typo dan sebagainya. Okey, jadi roh tergantung sebab semalam sibuk sangat, banyak isu lah, tengok meeting lah apa dan sebagainya. Jadi pagi tadi sempat buat slide tu. Jadi adalah mudah-mudahan bagi kebaikan untuk kita. Okey, jadi bila sebut roh tergantung. Okey, kata Nabi SAW, nafsul mu'min mu'allaqatun hatta yuqda anhu dayn. Roh orang mukmin itu tergantung sehinggalah diselesaikan hutang-hutangnya. Ada orang dia pergi hurai punya baiknya hadis ni, dia kata tu yang pergi ketuk pintu tengah malam tu jadi Pontianak kejar kita sebab kita tak bayar hutang dia lah kan. Ya itu memang mengarut lah kan. Tak ada pun pendapat ulama seperti itu. Kata Al-Hafiz Imam Al-Iraqi, atau kata Imam An-Nawawi, maksud roh tergantung tu ialah dia tertahan daripada mendapat nikmat sepatutnya di alam kubur, di akhirat. Kan maksudnya tak selesai. Kira bicara dia tu, dia punya apa kita kata nikmat-nikmat yang sepatut dia dapat. Kan kita tengok bila orang meninggal dunia, dia tu kalau seorang mukmin dia meninggal dunia, maka roh dia tu ke syurga. Roh dia ke syurga. Kan? Okey, mesti orang akan tanya, betul ke Ustaz roh ke syurga? Habis tu yang timbangan amal apa semua nak menentukan syurga neraka tu macam mana? Saya jawab. Okey. Jadi gini, maksudnya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Kan? Ni hadis yang apa kita kata diriwayatkan oleh 3 imam mazhab. Ni hadis penting ni. Okey, hadis tentang ruh orang mukmin ni dekat mana? Okey, diriwayatkan daripada Imam Ahmad, daripada Imam Syafi'i, daripada Imam Malik, daripada Ka'ab bin Ujrah, Ka'ab bin Malik, dan daripada Nabi SAW menyatakan bahawa kata Nabi SAW, Nabi sebutkan innama nasmatul mu'min mu'allaqatun bi asjari jannah hatta yarji'ahu Allah ila jasadi yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ruh orang mukmin itu
yang beriman bergantungan dekat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, di pohon-pohon syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah balikkan rohnya kepada jasadnya pada hari kiamat. Okey, jadi daripada hadis ni nak menceritakan, sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dengar tapak kaki Bilal dalam syurga. Banyak kan dalam hadis-hadis sahih cerita tentang orang diseksa dalam neraka dan sebagainya. Ceritanya roh itu tempatnya itu memang dah pergi ke alam barzakh dan kemudian sudah pun dihidangkan dia sama ada syurga ataupun neraka. Okey, jadi tu yang hisab mizan tu untuk menyempurnakan. Maka Imam Ghazali jawab, habis tu masuk syurga tu macam mana cerita hisab mizan apa semua? Maka Imam Ghazali menyatakan syurga yang sebenar yang manusia nak masuk ni bila mana roh dengan jasad dia tercantum. Okey, maksudnya roh dengan jasad dia dah balik semula, dah bersatu. Macam kita dekat dunia ni, roh jasad kita ni macam itulah kita dekat syurga. Dia bukan roh semata-mata tapi jasad tak tahu kat mana. Okey, jadi maksudnya roh ini dia dah tahu dah duduk kat mana. Betul lah juga dalam hadis Nabi SAW sebut, dalam riwayat Imam Tirmizi, hadis daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, hadis sahih, kata Nabi SAW, innal qabra awwalul manazil al-akhirah. Sesungguhnya kubur itu Nabi SAW sebut pertama sekali daripada ya? Taman syurga Ustaz. Nampak taman syurga atau peluang neraka yang tu ke bukan? Ada juga yang tu pun, ada juga hadis tu. Okay. Yang Ustaz, maknanya bila kita bila hadis tu kata ya dalam barzah orang beriman tu nampak taman syurga tu, maknanya yang inilah sama dengan hadis ni lah Ustaz. Hadis riwayat Imam Ahmad ni kan? Ya, betul. Hadis riwayat Imam Ahmad kita sebut tadi, maksudnya dia dah dapat nikmat-nikmat dia. Kan maksudnya kelebihan manfaat tu dia dapat. Sebab tu Sayyidina Uthman kata seorang tu bila dia dah masuk kubur, dia adalah rumah yang pertama bagi dia. Kan. Kemudian kalau rumah pertama tu dia dimudahkan, maka urusan selepas itu dimudahkan. Maksudnya nikmat-nikmat apa semua dia dapat tu dimudahkan. Hisab, mizan semua dimudahkan. Sebab dia orang beriman. Tapi kalau dia ni orang yang mana tak beriman, dia masuk tu dah susah dengan himpitan kubur. Dakhdah dalam riwayat Imam Ahmad, hadis yang hasan yang boleh jadikan hujah, dia dihimpit kubur, azab kubur. Maka yang tu kata Nabi SAW, apa yang selepas itu lebih teruk akan menghimpit dia. Maksudnya dekat akhirat timbangan mizan susah, sirat susah, semua susah. Kan? Okey, hadis yang lebih ke belakang lagi, kalau kita tengok hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW, Nabi menyebutkan tentang roh jenazah orang-orang beriman ini, bila mana meninggal dunia. Kan? Roh ini yang Nabi SAW sebut, bila mana kamu iza wudi'atil jinazatu ala anaqihim, kata Nabi, bila mana jenazah itu dipikul di atas bahu-bahu mereka dan kemudian nak dihantar ke kubur, kemudian orang-orang yang mana fa in kanat salihan qal qaddimuni. Kalau dia orang yang soleh yang tengah pikul atas kubur tadi, dia kata cepatkan aku. Tak sabar dia nak masuk ke dalam kubur, nak dapat dia punya nikmat-nikmat kubur. Wa in kana ghairu salih, kalau dia bukan di kalangan jenazah yang soleh, dia cakap apa? Ya wailaha aina tadhhabu nabiha. Alangkah celakanya aku hari ni. Kemana kamu semua nak pikul aku? Jenazah tu kata. Tapi kata Nabi SAW, jenazah tu kata, dia bukan kata tu kita dengar. Kata Nabi SAW, walau sami'hu la sa'iq. Semua makhluk, yasma'u kulla syai'. Semua makhluk dengar. Burung apa semua dengar jenazah tu sebut. Cepatkan aku. Ataupun kalau jenazah tu tak saleh, dia kata apa? Dia kata celakalah aku hari ni. Kemana kamu semua nak pikul aku? Dia takut nak ke kubur tu. Kan? Kemudian kata Nabi, kalaulah manusia dengar perkataan itu, nescaya manusia akan jatuh gelimpangan pengsan, kata Nabi SAW. Dan dahsyat hadis ni, maksudnya nak ceritakan bahawa kita ni dah meninggal dunia ni, dah tahu dah kita ni ke mana. Kan? Hatta kata dalam riwayat Imam Ahmad ni, tengok riwayat Imam Ahmad daripada riwayat Abu Zar Al-Ghifari, daripada riwayat Abu Darda dan sebagainya, menyatakan roh orang beriman ni bila dah ditarik, dia akan dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ditulis baginya yang dipanggil sebagai hatta malaikat akan datang bawa wangian daripada syurga, kain kafan daripada syurga, kafankan kita punya roh tu, dibawa naik ke berjumpa dengan Allah. Kalau kita di Iliyin ni maksud tempat orang-orang yang tinggi yang dimuliakan, dia tahu dah dia tu lulus. Tapi kalau dia ni bukan di kalangan orang yang beriman, Sijin, dia akan pergi ke Sijin, satu tempat itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menunjukkan orang yang dah mati ni, dia dah tahu dah roh dia ke mana, kesudahan dia ke mana. Jadi itu benda yang besar tu. Kan apatah lagi kita melibatkan hutang dan sebagainya ni kan. Jadi ini benda yang sangat penting. Jadi bukan hisab mizan apa semua itu penentu bagi pelengkap pada jasad dan juga tubuh badan kita, roh kita
itu pelengkap kita masuk syurga yang paling sempurna. Kalau tak sempurna, kalau sekat roh saja, apa rasa dia? Kalau tubuh badan kita tak boleh menikmati apa yang ada dalam syurga dan sebagainya, maka yang itu tidak cukup. Maka nak cukup yang tu, maka menikmatinya mesti bercantum roh dengan jasad dalam timbangan hisab dan mizan. Itu kalau kita bincang tu lagi panjang tu, hisab dan mizan ni apa yang ditimbang dia? Kan ditimbang tu roh kita, apa catatan amalan kita ke, buku catatan amalan ke, tubuh jasad kita ke, apa yang ditimbang. Kalau ikut sebenarnya semua tu ada nas. Semua ada dalil. Kan? Maksudnya semua kita ni ada yang ditimbang tu tubuh badan. Hatta dalam riwayat Imam Bukhari kata Nabi SAW, ada orang yang gemuk, yang badannya besar, bila ditimbang tak ada apa. Ringan. Timbang tu maksud timbangan amal dia lah. Kan? Kemudian bila kita buat kesimpulan, tengok pada hadis-hadis yang begitu banyak, betul lah. Orang ni kalau nak ditimbang hisab amal dia tu, ada orang ditimbang buku catatan amalan dia, ada orang ditimbang amal dia, ada orang ditimbang jasad dia. Terpulanglah pada Allah Subhanahu Wa Taala nak timbang yang mana satu. Kan? Jadi kalau kita tengok kat situ, memang semua ada dalil dia. Dalil kitab dia, buku catatan amal kita, dalil daripada riwayat Abdullah bin Mas'ud, dari riwayat Imam Ahmad, hadis sahih Nabi SAW bila mana Abdullah bin Mas'ud dia panjat pokok. Panjat pokok, tersingkap sikit betih dia. Okay, waktu tu pakai jubah ke apa kan, panjat pokok ada satu keperluan lah nak kena ambil tu. Mungkin tak sempat nak tukar apa-apa, jadi tersingkap sikit nampak betih. Kan? Kemudian sahabat ketawa. Sebab betih Abdullah bin Mas'ud ni sangat kurus. Kecil je. Dia pun orang ni pun kecil je kan. Okay, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian bila sahabat ketawa, Nabi kata, kenapa kamu ketawa dekat betih dia? Sedangkan betih tu nanti amat berat timbangannya dekat akhirat. Menunjukkan bahawa jasad tu sini akan ditimbang dekat akhirat, bukan amal saja. Jadi banyak nas ni. Kita kata terpulanglah kepada kebijaksanaan dan juga maha agungnya Allah Ta'ala untuk menimbang amalan kita ke, buku catatan amalan ke, ataupun tubuh jasad kita. Seperti saya sebut tadi, belum tentu tubuh jasad yang berat itu maka pahalanya juga berat. Itu dia punya apa kita kata perbincangan tentang hadis berkait dengan perkara itu. Jauh kita pergi ya. Tapi nak ceritanya itulah cerita tentang roh. Maka apa isu roh tadi tu? Roh ni ialah bila mana bergantung tu, dia tertahan, tidak mendapat nikmat. Bukan jadi Pontianak ke, ketuk pintu ke, roh balik ke rumah ke apa, bukan. Roh makan nasi malam Jumaat lagi lah. Lagi jauh lari dia kan roh. Sampai itulah kadang-kadang kan. Ada setengah kepercayaan ni kat kampung-kampung tu kadang-kadang tu malam Jumaat ni arwah datang tengok kita punya ni cucu-cucu dia, tengok anak-anak dia kan. Kalau ada makanan ke apa-apa tu, masaklah yang manis-manis sikit. Arwah dulu suka manis-manis kan, arwah dulu suka patin tempoyak. Jadi apa kaitan dengan roh? Tak ada dah roh tu dekat dunia ni. Tak ada dah. Roh tu di alam barzah dan kemudian ke syurga. Kat mana kalau tempat dia perkara yang atau amalannya baik maka ke syurga lah. Kalau mana amalannya buruk maka caban-caban neraka itu. Jadi alam barzah itu satu alam yang menempatkan kita di hari antara dunia dan juga akhirat, maka di alam barzah. Maka orang berhutang sampai ke sudah dia tak dapat nikmat yang menampakkan di syurga, nikmat-nikmat yang baik, taman-taman syurga dan sebagainya sebab dia tidak membayar hutang. Itu sangat penting tuan-tuan, sebab tu bab muamalat ni dia berkait sangat dengan kehidupan akhirat kita, kepentingan isu berkait dengan hutang. Okey, kemudian tidak masuk syurga walaupun mati syahid tadi kita dah pun bincangkan, kita telah pun huraikan. Okey, sekarang ni kita nak pergi beberapa isu moden, isu yang baru, perbincangan berkenaan dengan apa yang kita nak sebutkan ni. Nanti insya-Allah kita akan nyatakan. Okey, sekejap tuan-tuan. Okey, jadi bila kita sebut tentang tadi ayat Quran, kemudian hadis, yang ni kita nak pergi kepada isu berkait dengan hutang. Okey, jadi ini isu-isu yang biasa berlegar lah. Okey, pertama, syarat bayar lebih. Kalau hutang dengan saya, syaratnya bayar lebih. Okey, macam mana tu daripada sudut hukum? Okey, saya nak tengok dulu kau ada soalan ke, ada apa ke? Okey. Okey, apabila jenazah diangkat oleh orang ramai atau mereka, ni hadis kita sebutkan tadi tu. Okey. Jenazah sendiri berkata-kata tu yang kita tak tahu. Okey, seterusnya itulah roh balik rumah. Okey. Jadi isu hutang. Pertama, syarat bayar hutang lebih. Syarat bayar hutang lebih ni macam mana? Contohnya kita bagi satu orang pinjam 1,000, awak kena bayar RM1,020 contohnya. Kalau awak bayar lewat, katalah contohnya tempoh itu dipanggil sebagai sebulan ataupun 2 bulan. Kalau makin lewat makin bayar, makin naik dia punya bayaran tu. Contoh gitu lah. Ini cerita haram lah. Okey. Jadi syarat bayar lebih ni
maka kita kata ia adalah salah satu daripada perkara yang mana diharamkan daripada sudut syarak. Okey, sekarang kalau kita tengok praktis masa perbankan Islam contohnya, mereka akan ada penalti. Okey, penalti ni maksudnya gharamah ataupun ta'wid yang mana kalau kita lambat bayar dia ada penalti dia. Sehari kita lambat bayar tu ada berapa sen. 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan lagilah sampai RM10 dan sekian-sekian ada dia punya penalti kan. Okey, cumanya apa beza penalti bank konvensional dengan penalti yang dikenakan bila kita lewat ni, tak kiralah hutang kenderaan ke, hutang rumah ke, hutang apa kad kredit ke apa dan sebagainya. Jadi bila kita lewat bayar tu dia akan kenakan penalti. Okey. Jadi penalti dekat bank Islam ni dia tak compounding. Maksudnya dia tak apa kita kata istilahnya apa bahasa Melayu dia berganda-ganda. Okey, dia tak berganda-ganda. Dia hanya 1%. Yang itu penalti dekat perbankan Islam. Bukan penalti tu riba sebab bayar lebih tu. Nanti kita bincang sekejap lagi. Okey, kalau konvensional dia akan compounding, dia akan berganda-ganda. Kamu tak bayar hari ni ganda, tak bayar hari ni ganda, tak. Dia akan berganda pada keseluruhan hutang. Maksudnya kalau dia termasuk dalam semua hutang kita yang asal. Kalau kata contoh 70,000, mungkin kita tak bayar tu sebulan, 70,100 contohnya. Dia akan berganda-berganda jika kita makin tak bayar, makin tak bayar, makin tak bayar. Tapi kalau perbankan Islam, bila kita tak bayar tu, dia hanya kenakan 1%. Okey, adakah itu riba? Asalnya riba. Bank Islam pun kenakan riba. Okey, gini. Sebenarnya, bank konvensional bila dikenakan penalti, dia punya denda, dia akan masukkan ke dalam profit syarikat. Dan profit syarikat itu akan dibayarkan kepada gaji pekerja mereka yang bekerja di perbankan konvensional. Okey, yang bank Islam buat, kebanyakan semualah boleh kata bank Islam di Malaysia ni, kenapa mereka kenakan juga penalti? Sebab orang ni lihat nak bayar hutang. Bank konvensional kau bayar, bank Islam kau tak bayar sebab bank Islam. jadi bank Islam start pada tahun 19 masa awal-awal dulu Bank Islam Malaysia Berhad 1983 macam tu. Mereka tak ada penalti. Tak ada penalti. Tapi bila saya mak, ramai yang tak bayar dekat bank Islam ni. Ramai yang tak bayar, tapi bank konvensional smooth je. Cantik je bayaran dia bulan-bulan apa benda semua. Maka bank Islam pun para ulama pada waktu tu berijtihad. Banyaklah kalau awal-awal dulu Ustaz Dr. Nazri Cik, waktu tu Perbankan Islam ramai lagi Datuk Dr. Harundin, Mufti wilayah yang lama Dr. Hashim Yahya, ramailah mereka ada pendek-pendek syariah mereka. Okey, jadi mereka pun kata kita tak nak mesti kenakan denda supaya pengajaran bagi mereka yang Nabi sebut tadi, mereka yang menanggung-nanggungkan bayaran itu adalah satu kezaliman sekian-sekian ni, sekian-sekian dan sebagainya, semua hadis-hadis tadi, maka kita kenakan denda. Denda tu 1%, tapi dia tak dimasukkan ke dalam profit syarikat. Kalau masuk dalam profit syarikat, dia jadi riba lah yang Allah haramkan. Tetapi kita masukkan kepada charity, kebajikan yang ada di bawah bank tu. Jadi maksudnya bila masuk bawah charity, nanti duit tu takkan jadi gaji kita lah, duit tu takkan apa, dia kena charge, tapi sebagai pengajaran untuk orang yang tak bayar hutang, maka hutang tu nanti dia macam sedekah wajib. Dia sedekah wajib ke dalam kebajikan syarikat. Jadi syarikat nanti buat program dengan fakir miskin, dengan apa semua, maka itu cara bagaimana perbankan Islam buat benda tu. Sebab tu kadang-kadang ada setengah orang dia kata bank Islam pun kena penalti, bank Islam pun buat riba. Dia tak faham. Dia tak faham ke mana dia punya aliran dia, ke mana perginya. Maka kita kata boleh ke tak? Saya kata boleh, kerana pengajaran untuk orang yang tak bayar hutang lewat bayar hutang. Yang konvensional kamu bayar, yang mana bank Islam kamu buat tak bayar sebab Islam kan. Tak boleh macam tu. Kerana dia adalah kewajipan kita bayar hutang. Jadi kita clear tadi maksudnya kalau yang konvensional masuk dalam profit, dia jadi riba sebab jadi pendapatan syarikat, pendapatan bank tu, dan dibayar gaji-gaji kita. Tapi bila masuk bank Islam, dia charge tu sebab kita lewat bayar 1% je. Tak ni. Mungkin kalau bank konvensional 2%, 3% dia akan naik. Okey, tapi bank Islam kekal 1%, itu pengajaran dan itu juga disalurkan kepada charity, kebajikan, dan tak ada masuk dalam profit syarikat, pada keuntungan syarikat, dan tidak diagihkan kepada pekerja. Jadi yang tu tidak menjadikan ia sebagai riba. Okey, kemudian yang kedua, ni juga isu cantik, tidak syarat bayar lebih. Maksudnya macam mana kita tak syarat bayar lebih ni? Contohnya lah, kita ni dulu susah.
kan, mungkin tak ada nak beli susu anak ke, nak beli duit apa top up petrol, nak pergi kerja ke apa, dan susah sangat waktu tu. Mungkin ada satu bulan tu kita ada isu apa-apa kan, terpaksa mungkin sakit ke apa, kita berpinjamlah dengan kawan kita RM200 kan, untuk belanja kita dan mungkin untuk susu anak ke apa dan sebagainya lah. Okay, keperluan makan dan apa sebagainya. Maka kita pinjam kat dia 200 dekat CA. Maka alhamdulillah sebulan lepas tu kita bayar, sebab kita dah ada duit lah, kita bayar lepas gaji apa semua, kita bayar RM200 kat dia. Kita bayar tu, dia tak syarat kata lebih. Dia kata 200, bayar 200 dia kata gitu kan. Kita pula bayar lebih kat dia. Okay, contoh kita bayar 220. Kita kata apa kat dia? Ni dulu, terima kasih banyaklah kau tolong aku apa semua, aku susah dulu semua bulan lepas tu. Ni kau bayar kau 200, ni RM20 lebih. Contoh hadiah untuk kau. Hadiah. Riba ke tak riba? Riba ke tak riba? Sebab tu bayar lebih tu. Okay, jawapannya tidak riba. Sebab riba dia berlaku bila mana disyaratkan daripada awal untuk bayar lebih. Okay, syarat pada, maksudnya awak pinjam dengan saya ni 100, awak bayar 120. Awak pinjam saya 200, bayar RM210 contohnya. Itu kalau syarat daripada awal, maka itu adalah riba yang diharamkan. Tapi kalau kita sebagai penghutang sengaja nak bayar, okay, sengaja nak bayar lebih sebab kita rasa sebagai hadiah, kita rasa sebagai kita kata dia punya ni lah, sebagai nak bayar balik dia punya hutang apa kita kata budi tu, kan, hutang budi tu, maka itu pun bayar lebih kat dia. Maka bayar lebih tu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari daripada Jabir bin Abdullah, ahsanu qada'ah. Kata Nabi SAW, sebaik-baik di kalangan kamu paling terbaik dalam membayar hutang. Okay, ada dua pendapat lah di kalangan para ulama hadis. Pertama, paling terbaik bayar hutang tu secara bayaran yang sepatutnya, bayaran yang selengkapnya. Maksudnya bulanan macam tu. Itu pertama. Yang kedua, bayar lebih atas dasar sebab bayar lebih sebagai sedekah, sebagai hadiah. Kan? Maka yang itu hukumnya adalah dibenarkan dan hukumnya sebagai hadiah. Tapi dia tak syarat pada awal lah, tu beza dia. Apa nak beza riba dengan sedekah dalam isu hutang? Kalau riba, syarat daripada awal, awak kena bayar RM120. Pinjam 100, kena bayar 100. Itu confirm riba. Diharamkan seperti mana riba yang kita bincang sebelum ni. Tetapi ada pula jenis orang, dia tak syarat apa-apa, tiba-tiba kita bayar lebih kat dia, maka hukumnya adalah harus. Nampak beza dia tu, syarat daripada awal dengan tidak mensyaratkan, membezakan di antara transaksi tu riba ataupun tidak. Kalau takkanlah Nabi sebut hadis tadi dalam riwayat Imam Al-Bukhari, sebaik-baik di kalangan kamu yang memperbaiki urusan hutangnya ataupun bayar lebih contohnya, maka yang itu tidak termasuk dalam urusan yang kita katakan sebagai riba. Okey. Kemudian yang ketiga, rebate. Rebate ni maksudnya pengurangan. Okay, dalam isu perbankan Islam, dalam isu perbankan Islam, kita akan tengok Bank Negara telah keluarkan dia punya fatwa, statement dia lah, untuk menyatakan bahawa mana-mana perbankan Islam yang mana orang dipanggil early settlement, bayar awal sebelum tarikh yang sepatutnya. Katalah contoh, orang ni dia pinjam, katalah beli kereta, patut dia habis 2025. 2025 dengan bayaran mungkin 700 sebulan contohnya. Tapi alhamdulillah dia dapat bonus, dapat rezeki ke, dapat apa ke dan sebagainya. Kan? Dapat dana pilihan raya ke, contoh kan. Jadi itu tak boleh, itu dana pilihan raya lah kan. Katalah contoh dapat, kemudian dia settlekan awal. Maksudnya 2023 patut 2025 ataupun 2024. 2023 awal tahun dia dah settlekan awal. Bank Islam wajib memberikan rebate, iaitu diskaun kepada orang yang menyelesaikan hutangnya secara awal. Wajib. Tapi berapa, iaitu bank dengan kira bicara bank lah. Cuma kewajipan itu dia kena bagilah. Contohnya sebab tu, saya dulu pengalaman lah. Arwah ayah saya ada buat pinjaman dengan Agrobank. Patuh Syariah lah waktu tu. Agrobank Patuh Syariah. Okey. Kemudian, bila meninggal dunia, waktu tu hutang rumah ke sambung rumah ke macam tu, ada dalam 15,000 ke macam tu kan. Okey, jadi meninggal dunia, arwah ayah bayar secara konsisten lah. Tapi bila meninggal dunia tu ada 15,000 lagi, belum selesai. Maka kami pun pakatlah adik-beradik, adik perempuan saya buat urusan dengan bank apa semua tu. Saya tak sempat buat urusan, dia buat lah kan, dia tengok macam mana apa semua. Lepas tu bank bagi rebate, kena bayar tak silap saya 9,000 lebih daripada 15,000. Kan, sebabnya mungkin sebab sedih mati ke, sebab bank kesian ke, saya tak tahulah. Kan waktu tu kami pun baru start kerja, ni cerita 4-5 tahun lepas kan. Jadi bila bank buat macam tu, dibenarkan
Jadi alhamdulillah lah, kita pun settlekan, kongsi sikit-sikit orang dan sebagainya, selesailah. Saya ramai adik-adik, ada 7-8 orang kan. Jadi kita pun kongsi-kongsi sikit dan kemudian selesaikanlah isu berkait dengan hutang arwah si ayah kan. Jadi nak cerita ni daripada 15,000 dapat 9,000 lebih. Dekat 10,000 jugalah. Banyak juga tu, dekat 5,000 kurang dia, berapa peratus dia punya rebate dah. Jadi kita kata wajiblah perbankan Islam ni membagikan rebate, cuma atas budi bicara belah kasihan bank kepada kita. Mungkin kita kata, contoh saya nak selesaikan awal tapi saya ni ada gini-gini ke, mungkin boleh dapat lebih. Boleh bincanglah dengan pegawai bank untuk mendapatkan rebate. Jadi rebate ni kita bayar hutang. Tapi kita selesaikan awal, hutang kita berkurang. Adakah riba ataupun tidak? Jawapannya tidak. Sebab dalam hadis disebutkan da'u wa ta'ajjalu, bayar selesai awal kamu akan mendapat dia punya diskaun. Bayar selesai awal kamu akan dapat dia punya diskaun. Jadi tidaklah menjadi satu masalah kalau kita kawan-kawan hutang dengan kita. Kan contoh dia kata saya hutang pinjam awak 10,000 lah, saya ada buat bisnes tapi saya bayar ni tempoh setahun kan, tempoh setahun. Okey, tiba-tiba 3 tahun pula. 3 bulan lepas tu dia kata alhamdulillah untung saya punya perniagaan apa semua ni. Jangan dia masuk skim cepat kaya dah. Cepat tu untung kan. Okey. Jadi untung dia kata kan. Jadi lepas 3 bulan dia bayar kat kita. Kita kata awal bayar. Macam ni lah kau bayar awal ni patut setahun kan. Bagi diskaun lah. Kan berapa? 900 cukup lah. Pinjam 900 tu 9,500 cukup lah. 500 tu kira untuk kau lah. Contohnya kita bagi diskaun kat dia. Boleh. Sebab dia bayar awal. Kan kita dah bajet lah setahun tu apa ni, sebab dia hutang duit kita apa pinjam apa semua ni, mestilah kita pun rasa macam kita kata mungkin ada problem sikit ke apa, kita dah bajet setahun, tiba-tiba 3 bulan dia dah pulang contohnya. Jadi boleh untuk ini sebagai pahala lah. Ini sebagai kita kata apa, sebagai infak sedekah kan, maksudnya kita bagi diskaun pada dia tak termasuk daripada riba yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Okey, ni isu yang ketiga. Isu yang keempat, cash ataupun hutang. Ini kita ada bincang sikit hari tu cash ataupun hutang berkait dengan harga. Maka secara umumnya kalau kita perhatikan, cash dan juga hutang ini, kalau cash harga lain, hutang harga lain. Kita dah bincang sebelum ni, telah ada kesepakatan di kalangan para fuqaha, para alim ulama tentang isu berkaitan dengan cash harga lain, hutang harga lain. Cash harga 5,000, hutang harga 7,000 contohnya. Okay? Jadi itu bukan pertambahan ke? Termasuk juga dalam perbankan, kita pinjam, katalah contohnya 10,000, kita buat sendiri ke, pinjaman peribadi ke, pinjam 10,000, kena bayar 15,000. Bank Islam pun macam tu juga, 15,000. Riba lah. Itu asalnya kita kata macam riba. Tapi hakikatnya, dia macam ni tahu-tahu. Okay, ni bagi faham sikit. Ni susah sikit sebenarnya nak bagi terang, tapi insyaAllah mudah faham. Okay, kita tak ada duit. Kita pergi 2 bank. Satu konvensional, cover riba lah. Satu bank Islam. Tapi yang ini mungkin pinjam 10 bayar 13,000. Yang ni pun sama, pinjam 10 bayar 13 ke 14,000 macam tu. Okay. Jadi sekarang ni konvensional dia buat macam mana? Dia bagi duit 10,000 tu dekat kita, terus dia charge penalti ke atas duit tu berapa ribu pula, 3,000, 4,000 yang kita kena bayar, dan bayar tu secara ansuran secara bulanan dimasukkan ke dalam kita punya hutang. Katalah contoh kita pinjam 10,000, dia pun bagi kita 10,000 tapi dia charge atas duit tu, dan charge atas duit tu mungkin keuntungan dia 3,000, 4,000, maka dia masukkan dalam kita punya ansuran bulanan tu secara bulanan. Kan itu dia punya konsep konvensional. Maka riba ke tak? Riba, confirm, haram. Okey, bank Islam bila kita pergi buat pembiayaan kat dia, katalah 10,000, bank Islam kata apa? Begini, kalau kami bagi kamu 10,000, kami charge kepada kamu 10,000 macam konvensional buat tadi, keuntungan charge atas duit pinjam tu, itu riba. Maka kami buat macam mana? Kita buat kontrak jual beli. Kita buat kontrak jual beli. Macam ni, kita ada satu syarikat ni, dia jual arang batu ke, dia jual minyak ke, CPO, crude palm oil, minyak apa dan sebagainya. Maka awak datang kepada kami jadi wakil belikan untuk awak. Okay? Maksudnya, katalah contoh dia nak pinjam 10,000 tadi kan? Nak pinjam 10,000, jadi kami wakilkan kepada awak untuk membeli minyak tadi. Minyak tu ada ke tak ada? Bukan on paper je. Boleh nak pergi tengok. Pergi tengok syarikat arang batu, pergi tengok. Memang ada portion jual beli tu untuk kita. Okay? Tadi persoalannya, kalau kita datang nak duit, kenapa pula kena beli? Itu cerita dia kan. Dia gini, bila kita beli tu, dia tak adalah riba. Maka bank boleh ambil keuntungan kepada jual beli. Kan kita jual telefon dengan harga 1,000, kita beli telefon harga 1,000, kita jual dengan harga 1,200, 1,300. Okey, tak ada masalah. Halal hukumnya. Okey.
Jadi datang dekat bank, ni agak ni sikit tapi saya cuba pemudahkan. Kita datang dekat bank, bank kata tak boleh buat macam konvensional sebab riba. Jadi bank kata kami ada produk minyak ni, kamu kena beli dengan harga, contohnya kita kata harga itu adalah 10,000. Okey, jadi harga tu 10,000. Okey, sekarang ni kita wakilkan kepada pihak bank untuk beli beli minyak tu sebagai jumlahnya 10,000. Okey, sekarang ni kita tak nak minyak. Buat apa minyak, buat apa arang batu tu? Okey, bank kata kami boleh wakilkan pula kepada yang kita dah beli tadi tu untuk jualkan kepada pihak ketiga. Jadi jual pada pihak ketiga dapat cash ke tak? Dapat cash. Berapa? Harga contohnya 13,000 ke 14,000. Maka daripada hasil jual beli tadi itulah yang kita dapat RM 10,000 tadi tu. Okey, macam mana pula dia buat harga tu jadi naik? Sebab bila bayar secara ansuran, beli tadi harga 10,000, jual pada pihak ketiga harga 14,000, jadi 4,000 tu bank ambil. 4,000, 5,000 bank ambil, 10,000 bank bagi kepada kita. Maka yang tu yang kita bayar jadi 14,000 tu. Okay, itu dia punya konsep dia. Jadi 13,000 jadi 15,000 jadi apa tu, maka dia asalnya konsep adalah jual beli. Ini agak teknikal sebenarnya, tapi kita nak kata dalam bank Islam tak sama kontraknya dengan konvensional. Bank konvensional buat apa? Nak buat beli, jual beli apa semua. Kita bagi teruslah duit. Memang dia tak faham tentang riba. Maka bila faham tentang riba, kita buat jual beli dulu. Kita jual beli dengan pihak ketiga. Hasil pada jual beli tu akan bagi cash kepada penjual. Yang minta pinjaman pembiayaan tadi. Kemudian dia kena bayar dengan harga asal 14,000 dengan harga jualan tadi tu. Itu dia punya konsep dan cara bagaimana perbankan Islam buat benda tu. Sebab ramai orang keliru ni. Atau yang duk kutuk kata perbankan Islam riba apa semua, dia tak faham tentang isu ni, maka dia kata riba. Dia kata riba. Saya sebut perbankan Islam ni, perbankan Islam bukan bank Islam Malaysia Berhad. Perbankan Islam ni semua sekali lah, bank Islamik, CIMB Islamik, itulah cara mereka berjual beli dengan untuk memberikan pembiayaan kepada tuan-tuan. Tapi kalau rumah senang, sebab rumah beli rumah harga 300,000, bank pun markup dengan harga 400,000, bank ambil untung 100,000. Itu memang clear lah jual beli. Itu memang jual beli betul. Ini tak ada jual beli sebab kita nak pinjam duit. Bukan beli rumah, bukan beli kereta. Jadi di situ ada sikit isu teknik dia. Maka kalau kita perhatikan betul-betul, dia bukan termasuk daripada riba yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan, kerana kontrak asal adalah jual beli. Kenapa kena buat jual beli? Untuk mengelakkan riba. Kalau direct terus, bank bagi 10,000, kena bayar 14,000. Confirm riba. Tak ada siapa kata itu tidak riba. Tak ada khilaf di kalangan para ulama. Tak ada beza pendapat. Tapi kalau kita kata tadi, bank wakilkan untuk pergi beli, kemudian bank jualkan kepada pihak ketiga, dapat duit 14,000, bank ambil 4,000, bayar kat 10,000, maka kena bayar 14,000 tadi tu dengan sebab keuntungan tu. Jadi asalnya begitulah dia punya konsep bagaimana berlakunya jual beli dalam perbankan. Okey, kemudian seterusnya itu cash. Okey, bila cash, beli cash dengan hutang. Kita kata asalnya paling terbaik beli cash lah. Cuma bukan semua orang mampu untuk beli cash. Rumah, kereta dan sebagainya lagilah kan. Jadi perkara yang melibatkan hutang ni, maka dia kata bila sebut berhutang, maka atas sebab dalam istilahnya dipanggil time value of money, sebab nilai duit risiko itu sendiri, maka boleh untuk dapatkan keuntungan. Ini sepakat semua empat mazhab semua sekali. Disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Wasit, Imam As-San'ani dalam kitab beliau Al-Mabsut, Bala'is Sana'i, disebut oleh Imam Ibn Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Semua empat mazhab sepakat boleh hukumnya untuk cash harga lain, hutang harga lebih tinggi daripada harga cash. Jadi tuan-tuan jangan risaulah. Cuma saya sebut sebelum ni, kalau nak beli yang hutang tu pertama dengan perbankan Islam, kalau tak ada, kalau nak beli barang-barang kecil tu dengan ion kredit Islamik. Minta pada tokey tu, minta kepada kedai tu, sekian-sekian saya nak submit ion kredit Islamik. Kalau yang nak guna tu adalah ion kredit semata-mata, maka riba, tu problem. Tapi kalau ion kredit Islamik, maka tak ada masalah. Mana ada tahu minat apa? Thermomix, contoh apa dia yang dapur masak-masak boleh masak semua dalam tu. Okey, jadi nak beli tu 6,000, 7,000, 8,000 kan, bahkan mungkin ada yang mahal lagi ikut spek lah. Jadi nak beli tu pakailah yang kredit, boleh yang kredit Islamik, jangan pakai yang konvensional. Okey, habis. Yang keseterusnya, penghutang meninggal dunia. Cantik juga, tidak jumpa ahli waris. Macam mana? Okey, pertama sekali, penghutang yang meninggal dunia, apa yang dia perlu buat daripada harta dia, mesti dibayarkan hutang dulu. Okey, sebelum agihan faraid tu cerita ni, hatta ni saya sebut
sehingga kalau semua harta si mati, cash dia ada 30,000 contohnya. Tapi hutang dengan orang tu bisnes dulu 2,000, hutang ni 4,000, hutang tu 5,000. Licin habis cash dia daripada 30,000 contohnya. Maka pada waktu tu, itu kes terpencil yang tidak ada agihan harta pusaka pada duit cash. Maksudnya tak dapatlah harta pusaka daripada duit cash sebab apa? Bayar hutang. Tapi masalahnya, ahli waris tak ada kesedaran benda ni. Yang dia tahu, aku nak tu 30,000 tu, kita agih lah. Dia tahu pula cerita faraid, 1/2, 1/4 aku kan. Satu untuk kau, satu untuk aku. Satu untuk kau, satu untuk aku kan. Jadi dia tahu benda-benda yang seperti itu. Tapi, bila sebut tentang arwah ayah tadi tu tergantung roh dia dekat akhirat, dekat apa, itu dia tak fikir. Yang penting, ayah lantaklah dalam kubur macam mana. Yang penting, aku adik-beradik dapat duit. Ini problem yang paling masalah dalam isu berkait dengan pengagihan harta pusaka. Sedangkan, kalau semua tu licin habis untuk bayar hutang semata-mata, maka pada waktu itu, di cerita arwah ayah saya dulu, saya sebut dulu, meninggal 2017 tu kan ada meninggalkan hutang. Dalam bank arwah ayah waktu tu ada RM26, 20 sen. Macam mana kami nak agih 7 beradik dengan mak sekali masih ada. Jadi waktu tu, memang kita kata arwah ayah ada meninggalkan rumah, kereta tu je. Tapi cash tak ada. Kan? Dan lepas tu berhutang pula dah. Jadi kami pula terpaksa membantu. Kan? Yang pentingnya kita tahu hadis tu. Tahu hadis tu roh tergantung apa, maka kita membantu. Jadi maksudnya, dia ada dua isu kat situ. Pertama, licin terus, tapi selesai semua bayar hutang, tak ada apa-apa hutang dah, dengan duit cash tadi tu, satu isu. Yang kedua, sehingga dah bayar pun, masih ada berhutang. Arwah ada tertentu. Maka yang tu, anak beranak, kaum keluarga kena bantu. Itu sebagai amal jariah yang paling terakhir untuk membantu arwah yang meninggal dunia. Kan? Jadi tapi tak semua orang sanggup ni. Tapi kalau kita baca hadis, kita ada kesedaran tentang agama kita, kita tahu orang yang berhutang ni masalah dekat akhirat. Tak kira ayah kita ke, mak kita ke, maka dengan itu kita tolong, kita bantu mana yang kita mampu. Mungkin benda tu tak boleh secara segera. Mungkin secara kita ingat, kita tulis, mungkin dalam 2 bulan, 3 bulan kita kena selesaikan. Mungkin ini kita kena selesaikan. Kalau tak, kesian kepada arwah ayah kita ke, mak kita ke, yang mana di akhirat sana ataupun di alam barzah masih lagi tergantung rohnya berkait dengan isu tak mendapatkan apa-apa manfaat, patutnya taman syurga, patutnya sekian, tapi tak dapat. Itu yang kita bimbangkan. Okey. Jadi penghutang yang meninggal dunia, maka pada waktu itu dia kita kata kalau dalam keadaan seperti tadi, pertama dia kena selesaikan oleh duit daripada harta pusaka dia. Okey. Kalau berhutang meninggal dunia dengan niat tak nak bayar. Okay. Niat tak nak bayar. Bahkan dia tak pernah bagi tahu, tak pernah tulis pun hutang dia. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi, tak boleh kita nak elak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nas yuridu atlafa atlafahu. Siapa yang mengambil harta manusia, dia niat tak nak bayar, dia niat memang nak menzalimi orang tu, maka Allah akan menzalimi dia. Allah akan menghancurkan dia. Jadi sebab tu niat bayar hutang tu penting. Okey. Kata contoh, seorang pun tak tahu yang arwah ni pernah berhutang. Memang niat nak bayar. Mungkin disekan ke nak cerita pada keluarga ke apa kan, berhutang tu kadang-kadang untuk keperluan, pinjam pada si A, pinjam pada si B adalah 400-500. Kan? Yang si B pun tak pernah minta, contohnya, mungkin dia halalkan tu no problem. Dia halalkan tu, saya halalkan untuk arwah apa semua. Tapi family tak pernah tahu. Ataupun mungkin yang si ni, contoh situasi lah saya buat ni. Katalah dua orang ni berhutang, si A dengan si B. Okay? Berhutang berapa? RM300. Si A, si B. Lepas tu, mereka ni naik satu kereta ke apa ke, pergi outstation ke apa semua, accident, duduk meninggal dunia. Yang ni ahli waris dia tak tahu, yang ni ahli waris dia pun tak tahu yang mereka pernah berhutang. Yang si A hutang dengan si B RM300. Siapa nak bayarkan hutang dia? Contoh ni, bukan tak berlaku. Sebab di isunya bila mana waris tak tahu. Waris tak tahu siapa berhutang dan tak ada orang tuntut. Sedangkan si arwah dulu ada berhutang. Sedangkan tadi tengok ayat Quran, tengok hadis apa semua, dahsyat. Macam mana? Baik. Pecahan daripada hadis riwayat Imam Muslim tadi, may yuridu addaha addallahu an. Siapa yang betul-betul niat ikhlas dia nak bayar hutang walaupun tak sempat bayar. Ada dua keadaan. Kalau dekat dunia, Allah akan mudahkan dia urusan dia untuk membayarkan hutang, memang dia niat nak bayar. InsyaAllah selesai hutang tu. Walaupun susah, walaupun bulan-bulan dia sempit kan. Tapi dia usaha untuk bayar hutang. Maka yang itu dipanggil sebagai Allah mudahkan urusan dia nak membayar hutang. Satu. Yang kedua, dia bayar hutang. Tapi macam isu tadi. Kan tak tahu, ahli keluarga waris tak tahu. Maka dekat akhirat nanti, Allah akan bayarkan hutang dia. Dan
nak ceritanya dekat sini kira selesai dekat akhirat dengan sebab niat kita sungguh-sungguh nak bayar hutang. Itu penting. Jangan kita kata tak apa hutang tak payah bayar, remeh. Terutama hutang adik-beradik. Oh. Dia ingat abang dia kata hutang, lepas tu terus tak bayar. Kan? Buat senyap je kan. Kata nak bayar tu, bayar ni. Kata nak bayar ni, bayar tu kan. Last sekali terus tak bayar. Kan? Walaupun hutang adik-beradik, walaupun hutang saudara mara, kan? Hutang apa lagi? Contoh. Anak pinjam ayah. Anak pinjam ayah. Ya, pinjam sikit 2,000, nak selesaikan isu ni, ayah pun bagi. Hutang tak? Wajib bayar hutang kan? Okey, dikira sebagai hutang. Okey, kemudian kalau si ayah pinjam dekat anak. Ayah pinjam. Kalau kontrak itu akadnya adalah hutang, wajib bayar. Walaupun sebenarnya dalam hadis riwayat Ibnu Majah kata Nabi SAW, anta wa maluka li abika. Engkau dan juga anak engkau dan juga harta engkau milik ayah engkau. Maka tak bolehlah duit raya, duit apa tu main ambil je, tak boleh. Jadi itu asalnya sepatutnya kalau di sana anak tu yang memang jenis tak ingat ibu bapa apa semua, maka boleh untuk si ayah ambil harta anak tu dengan sekadar untuk kehidupan si ayah. Ayah ni dah jatuh sakit ke apa ke, tak ada bekerja dan sebagainya, maka hanya bergantung mungkin pada pemberian anak-anak. Tiba-tiba ada anak ni tak bagi, sedangkan dia mungkin ada harta, mungkin dia ni bekerjanya baiknya, ada pendapatan bulanan dan sebagainya, maka waktu tu boleh sebenarnya kalau ayah nak mengambil bukan sebahagian, sikit daripada harta si anak untuk kehidupan si ayah. Kan? Berdasarkan hadis tadi. Sebab isu dahaka, maka isu yang seperti kita sebutkan tadi, maka hukumnya adalah harus. Tapi kalau suka-suka pergi ambil, ni ayah berkenal dengan rumah kamu ni, bagi kat ayah, tu tak boleh lah. Ayah berkenal dengan kereta kamu ni, bagi ayah lah, tu tak boleh. Yang itu kita kata keperluan si anak. Tapi kalau dia melibatkan keperluan si ayah yang anak mampu untuk tanggung, tapi anak tak tanggung, maka yang tu sebenarnya wajib. Tapi sebenarnya tak ada mak ayah yang sanggup nak buat macam tu kan. Cuma daripada sudut hukum, sudut agamanya, di situ ada hukum, ada perbincangan di kalangan para fuqaha. Jadi kita kata asalnya hutang tak bayar, walaupun ayah kepada anak, anak kepada. Okey, suami pada isteri. Apa dia hutang? Ni banyak tau. Kalau kes melibatkan mahkamah perceraian, hutang wajib dibayar. Hutang nafkah, hutang tempoh iddah, hutang berkait dengan si anak. Semua sekali itu tanggungan-tanggungan sehinggalah akhir balik dan sebagainya, yang itu wajib untuk diselesaikan oleh si ayah. Wajib dia. Sebab tu kadang-kadang saya tengok minta maaf banyak kes penceraian. Kalau dekat Selangor ni, saya ingat saya waktu PKP dalam tempoh 2020 awal tu, sehinggalah Ogos 2021. Saya ingat saya lah, hampir 60,000 kes penceraian di Selangor. Kes isu berkait dengan benda-benda macam ni lah. Dan kadang-kadang sebahagian kes tu sebab kecurasan nafkah, sebab apa dan sebagainya, sebab stres, sebab PKP, macam-macam cerita lah. Cumanya, bila naik mahkamah memutuskan untuk si ayah membayar sekian-sekian, 40,000 sebagai tuntutan nafkah, iddah, harta bukan harta persainan, iddah, 2,000 lah, 10,000 lah contoh, 10,000 pada iddah dan juga 10,000 kepada nafkah anak-anak. Selama tempoh yang dia tak bayar tu, dia tak bagi tu. Tapi on paper je, lepas tu tak bayar juga. Ayah tu takkan bayar juga. Kalau jenis memang tak ada kesedaran isu berkait dengan hutang nafkah, hutang sewaktu, tempoh iddah. Ni benda besar ni, benda penting. Di peringkat mahkamah, peringkat apa, kita kena jelas tentang isu berkait dengan perkara ni. Maksudnya tak boleh curas walaupun dah berlaku perceraian, berlaku apa dan sebagainya, maka tetap ada tempoh iddah, 3 kali suci tu tempohnya, rumah tempat tinggalnya, dan ada berapa lagi hutang, terutama tentang isu berkait dengan nafkah si anak. Itu dia punya perbincangan. Okey, kemudian kalau hutang suami isteri, suami hutang isteri confirm wajib bayar. Yang itu memang tak dapat nak dielakkan. Tapi kalau isteri berhutang dengan suami atas satu benda yang bukan keperluan, maksudnya suami bagi nafkah dah, nafkah cukup, keperluan cukup, minum pakai yang cukup, mungkin berkait dengan apa, kalau ada suami yang baik nak bagi emas, bagi apa, silakan, tak ada masalah. Tapi berhutang untuk bukan satu keperluan. Contohnya kereta semua dah ada dah, tapi isteri berhutang dengan suami untuk beli benda-benda yang bukan keperluan. Kan contohnya nak apa, benda-benda lah, maksud melibatkan ahli keluarga, saya nak pinjam duit awak dulu, nak bantu adik saya sekian-sekian contohnya kan. Adik kepada si isteri bukan tanggungan suami. Okay. Jadi dia pun pinjam kat suami, kena bayar. Tapi kalau si suami tu kedekut haji bakhil, okay, contohlah ni, yang ni berlaku pada siapa? Kepada Hindun binti Utbah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, berkahwin dengan Abu Sufyan. Hindun binti Utbah ni, Abu Sufyan ni dia rajulun syahih. Rajulun syahih ni, syahih, shin ha ya ha, syahih.
lebih teruk daripada haji bakhil tau. Itu dalam bahasa Arab dipanggil rajulun syahih. Lelaki yang amat kedekut. Bukan tak hidung masih lagi dah, lebih teruk daripada itu. Okey. Jadi, apa yang Abu Sufyan buat? Abu Sufyan, bila mana dia buat macam tu, dia memang kedekut sungguh. Bukan tak ada harta, ada kedekut sungguh. Lepas tu, Sayyidatina Hindu binti Utbah pergi mengadu kat Nabi. Ya Rasulullah, Abu Sufyan ni kedekut sangat. Rajulun syahid. Sangat kedekut. Kemudian apa kata Nabi SAW? Innama yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Sesungguhnya cukuplah kamu ambil harta suami kamu itu dengan untuk anak kamu, nafkah kamu dengan cara yang baik. Maksudnya, kalau contoh dalam poket ke dalam jubah ke dalam apa yang tempat Abu Sufyan simpan duit tu, boleh ambil untuk beli makanan, untuk nafkah seharian. Hukumnya harus, iaitu berdasarkan sabda Nabi SAW. Kalau jenis lelaki memang kedekut. Tapi, kalau lelaki semua dah cukup, rumah kelengkapan apa semua, tapi mungkin ada simpanan duit ke apa, dah laci ke apa, isteri pergi ambil duit tu, itu tak boleh. Itu tak boleh. Jangan ingat duit apa? Duit suami, duit isteri. Duit suami, duit suami. Duit isteri. Tu betul tu. Betul duit isteri lah. Suami kalau pinjam apa wajib bayar. Wajib bayar. Tapi kalau duit isteri, duit suami atas nafkah. Atas nafkah dan keperluan yang sepatutnya. Tapi kalau pergi ambil tu, pergi enjoy ke, pergi makan ke, pergi apa dengan kawan-kawan, itu tak boleh lah. Buat birthday party dengan kawan-kawan, itu tak boleh. Sebab kita kena faham, betul. Duit suami adalah duit isteri, tapi dalam nafkah. Kewajipan nafkah ataupun apa yang sepatutnya untuk si isteri. Kan? Adapun duit isteri. Itu memang apa pun ringgit ke apa, sebab isteri bukan tanggung kita. Laki yang tanggung nafkah suami, nafkah wajib kepada si isteri. Kan? Jadi duit isteri, siapa-siapa suami nak pinjam walaupun RM10. Kalau contoh gini, pergi pasar. Pergi pasar dia, alamak, abang tak bawa cash lah. Ayang ada 50. Ada? Pinjam dulu. Biasa gitu kan. 30 ada. Pinjam dulu. Wajib bayar. Hatta top up. Top up ni, yang tolong top up RM10 ni, tak ada ni. Kan? Saya selalu dengan isteri kadang-kadang suruh isteri top up RM10 kan. Kira hutang. Hutang lah. Bayar lah. Itu kira hutang tu. Bukan main. Kalau melainkan kata, belanja lah. Okey, kalau belanja okey. Belanja tu kira halal isteri belanja kita. Tapi kalau kita kata hutang, isteri kata hutang, tetap wajib untuk kita bayar. Kena jelas tu dengan benda tu. Okey, last sekali, tak jumpa ahli waris. Ada berhutang dengan si mati. Si mati ni sebatang kara, tak sebatang kara lah, tapi tak tahu siapa dia punya ahli waris dia. Kan? Tak jumpa. Kita berhutang. Tak banyak, RM50 je ataupun RM100. Okey, RM50 ataupun RM100. Jadi macam mana kita nak membayar hutang yang tak jumpa kepada ahli waris? Okey. So, pertama, kalau hutang piutang tu jenis banyak, RM1,000, RM2,000 dan sebagainya lah, maka pada waktu tu kita pergi berjumpa dengan Baitul Mal. Okey, Baitul Mal ikut majlis fatwa, siapa yang berhutang dan sama majlis fatwa kebangsaan siapa yang berhutang kemudian tak jumpa ahli waris dan sebagainya, maka dia boleh untuk kita kata apa? Kita penghutang tu ataupun apa, kita tak jumpa ahli waris tu, untuk kita berikan kepada Baitul Mal. Sebaik-baiknya kita jumpa face to face lah di kaunter dia sendiri. Kalau nak transfer boleh, tapi kena nyatakan apa duit tu. Maksudnya duit pada hutang si mati yang tak jumpa ahli waris. Okey, itu dia punya konsep. Okey. Yang kedua, boleh tak kalau kita setakat RM20, RM50 tu nak jumpa ahli waris tak tahu dekat mana? Kan sepatutnya kenapa kena jumpa ahli waris? Sebab dia harta pusaka. Okay, sebab dia harta pusaka. Sebab bila kita pulangkan balik, maka dia diagih secara pusaka kepada ahli keluarga. Sebab tu kita kena cari ahli waris dulu. Cari-cari tak jumpa kan. Cari-cari tak jumpa, sampai ke sana memang tak jumpa, dan bila jumpa pun tahu tu ahli waris pun tak ada, rupanya si arwah ni sebatang kara kan, memang hidup sendiri. Tak ada, yang lain semua dah meninggal contohnya. Jadi kita nak buat macam mana? Baik, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dan kata Imam Nawawi dan sebagai ulama yang lain, boleh kita infakkan di mana-mana niat untuk si mati. Okay. Infakkan di mana-mana niat untuk si mati. Contoh, masuk dalam tabung masjid ke, masuk dalam wakaf ke apa ni, tak banyak RM50 je. Masuklah dalam wakaf. Dan masuk dalam apa? Niat untuk si mati. Bukan niat kita yang bersedekah. Kan? Niat untuk selesaikan harta si mati, dan mudah-mudahan si mati mendapat pahala dan juga keberkatan ketika mana dia dekat akhirat sana. Itu dia punya konsep. Tapi kalau jumlah tu banyak, elok berurusan dengan Baitul Mal, kerana yang itu lebih baik pengurusannya, mereka akan agihkan secara yang sepatutnya kepada yang berhak. Itu dia punya konsep, dan itu juga untuk mendapatkan pahala lah di kalangan ahli waris. Okey, habis. Sebelum Ustaz, okey, silakan. saya boleh tanya? Boleh, silakan. Kalau orang tu dia belum mati lagi, cuma kita lose contact, memang tak jumpa dia.
Jadi pun sama kan Ustaz kan? Kita bagi pada Baitul Mal ataupun kita bagi pada masjid. Macam tu lah kalau jumlah dia sikit. Betul tak Ustaz? Okey, betul. Okey, betul. Kalau setakat RM2-30 tu boleh kita bagikan kepada masjid. Cuma isunya, dia ada sekait sikit dengan luqatah. Luqatah ni barang yang kita jumpa dengan duit. Contohnya RM50 apa semua tu. Bila kita masuk dalam tabung masjid, katalah contoh 10 tahun, 20 tahun akan datang. Dia datang balik. Baru dia ingat. Baru punya status Facebook kita yang kita tanya tu, ni ada kawan sekian berhutang ni, boleh tuntut dengan saya. 20 tahun lepas tu baru dia baca. Punya lama kan. Lepas tu dia datang tuntut. Umur waktu tu dah 60 tahun kan. Saya ni RM20 hari tu ingat tak? Oh, baru kita ingat. Kita dah masuk dalam tabung masjid. Sudah macam mana? Okay. Jadi asalnya, sebaiknya kalau dia melibatkan yang yang kita kata tadi yang masih hidup, yang kemungkinan kita agak jumpa tapi tak tahu lose contact, kita pegang dulu sebagai amanah. Okay, pegang dulu sebagai amanah. Tapi kalau betul-betul kemungkinan kita betul-betul lose contact, memang rasa memang takkan jumpa lah, boleh untuk kita sama ada kalau jumlah yang lebih banyak tadi ke Baitul Mal, tapi kalau jumlah sikit boleh ke tabung masjid, ke wakaf, ke infak dan sebagainya atas nama orang tu. Tapi sebaiknya kalau kita mampu untuk menjaga amanah, RM50 satu kita pegang dulu. Itu dia punya konsep dia. Sebab nanti kita bimbang takut dia datang tiba-tiba 2 tahun 3 tahun lepas tu kan, baru dia tahu, dia perasan, dia tengok ke apa ke, baru dia ingat, dia datang. Jadi kita dah masuk tabung masjid, takkan pergi korek semula tabung masjid, ada kan? Jadi dia dah minta hutang. Jadi kita kata pegang tu sebagai amanah. Tapi memang kemungkinan takkan jumpa, maka boleh untuk ke Baitul Mal kalau jumlah yang besar, ataupun ke tabung, ke wakaf dan sebagainya kalau jumlah yang kecil. Okey, ada soalan lain? Maaf Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana kalau yang kita berhutang tu orang bukan Islam? Satu soalan yang sangat baik. Okey, kalau orang berhutang tu bukan Islam, maka pada waktu tu dia adalah hubungan kita sesama manusia yang wajib kita lunaskan. Okey, dia dah memang ke sana, abang faham ke sana tu kan. Tapi kita pula yang jadi penyebab kita bermasalah dekat akhirat sebab kita tak lunaskan hak-hak kita sesama manusia. Sebab hadis tadi cerita tentang hutang ni, Nabi SAW pernah berhutang tak dengan orang Yahudi? Yes. Nabi pernah berhutang dengan non-Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Ishtara Nabi SAW ta'aman, di hadis daripada Sayyidina Aisyah, ta'aman minal Yahud wa rahana dir'ah. Nabi pernah beli makanan pada orang Yahudi secara berhutang dan Nabi letak baju besi Nabi sebagai gadaian. Dan Nabi tak pernah tuntut baju besi tu sehinggalah pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq bayar hutang Nabi tu dan kemudian tuntut. Tadi Nabi tak ada isu sebab hutang sebab Nabi dah letak cagaran. Maksudnya kalau Nabi tak bayar, inilah cagarannya baju besi Nabi dengan senilai harga barang yang Nabi ambil tu. Jadi itu penting cagaran tu, dia menjadikan kita tak tergantung lah. Menjadikan kita ni tak perlu keluarkan duit lain ke sebab cagaran kalau kita tak mampu bayar maka loss macam tu lah, hilang macam tu lah. Jadi hak pemilik yang asal. Itu beza dia. Sebab kita tengok tadi kan Nabi tak semayangkan jenazah orang yang berhutang. Tapi Nabi sendiri berhutang. Nabi berhutang, memang berhutang harus. Tetapi macam mana keadaan Nabi berhutang, Nabi letakkan cagaran. Jadi sajalah Sayyidina Abu Bakar sebagai kenangan ke apa, bayarkan balik tu dan disetujui oleh orang Yahudi tu dan ambil balik baju besi tu pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi maksudnya berhutang dengan non-Muslim pun wajib untuk kita bayar kerana ia isu kemanusiaan, isu hak manusia dengan manusia yang mana Nabi SAW pun tidak pernah kalau mampu tu Nabi akan pulang balik hutang tu. Tapi disebabkan ada gadaian itu sebagai pegang hutang tu, maka Nabi SAW tidak memulangkan balik. Itu dia punya konsep dan juga kaedah. Jadi wajib bayar walaupun non-Muslim. Tak pernah jumpa dia lagi, Ustaz nak jumpa dia. Kalau gitu ada kontak ke? Tak ada kontak langsung. Masa sekolah dulu dia bertahun-tahun. Tapi harus sekolah. Zaman sekolah. Okey, kalau macam tu, kalau daripada sudut asasnya, kalau banyak lah, okey, cantiknya gini je lah, mungkin nilai tu berapa puluh ringgit pun pergi ke Baitul Mal saja. Baitul Mal yang akan uruskan dengan cara yang paling terbaik lah. Okey, kalau kita nak sedekah, kenapa pula sedekah untuk non-Muslim kan? Itu dia punya konsep dia. Jadi kita kata asasnya, kalau tak mampu jumpa, serahkan Baitul Mal, memang dia ada pengurusan harta yang tak patut syarat dan juga hutang piutang berkait dengan Muslim ataupun non-Muslim. Wallahualam. Lagi satu Ustaz, saya pernah jumpa barang, cincin. Saya pergi kedai, saya nilaikan harga dia RM750. Saya dah hebarkan dekat college tu, tapi tak ada siapa yang mengaku barang dia. Tapi barang tu saya masih simpan. Apa saya nak buat? Okey. Kalau Puan rasa macam sukar untuk nak pegang, Puan boleh serahkan kepada, Puan di sini di Selangor kan? Ya. Okey, boleh serahkan kepada Majlis Agama. Dia ada di bawah Majlis Agama tu, Puan boleh kontak, dia ada jabatan yang menguruskan harta luqatah, barang temuan.
Jadi bagi serah dekat dia akan uruskan. Dia iklan ke dia apa, itu dah lepas tanggungjawab kita lah. Itu konsep. Kalau saya infakkan harga barang tu kepada mana-mana infakkan, dia punya harga dalam 750 nilai dia, saya infakkan duit tu. Dia boleh, cuma kita bimbang takut nanti sebab ada tuntutan kemudian hari. Dia baru nampak, baru jumpa dan sebagainya. Kita dah infak kan. Bila infak tu sepatutnya kita kena bayar balik kat dia. Sebab infak tu kita sendiri yang nak menginfakkan, sedangkan mungkin pemilik asal dia tak nak menginfak. Jadi saya sarankan lebih baik kalau Puan Sarifah terus kepada Majlis Agama, mereka dah ada jabatan pengurusan yang tu. Kalau kita tak nak pegang. Sebenarnya kita boleh pegang. Peganglah sampai bila-bila pun. Hatta contohnya, kalau kita nak nilaikan tu, kita nak guna duit 750 tu, boleh guna. Tapi kita pegang sebagai hutang kepada pemilik asal. Bila pemilik asal datang menuntut, kita kena pulangkan. Dan kemudian, kalau pandangan dalam mazhab Syafi'i, memang kita kena pulangkan barang teman. Cuma, kalau sampai meninggal dunia, sampai kita dah ke akhir hayat pun, tak ada orang yang tuntut. Memang langsung tak ada orang yang tuntut. Dah iklan, dah apa semua, dah bagi tahu apa semua, tak ada. Maka keadaan macam tu, barulah barang yang kita jumpa itu menjadi milik kita. Tapi kita kena kita kena iklan, kalau dapat ke Majlis Agama, bagi Majlis Agama supaya mereka yang selesaikan. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada soalan lain secara verbal sebelum saya baca ada soalan-soalan dekat chat kita? Okey, saya bacakan ada beberapa soalan ni secara ringkas. Kalau kita ada berhutang dengan seorang, lepas tu kita dah tak jumpa dia orang dan kita dah lost contact dia, okey, ini kita sebut tadi, waris dia, kita tak kenal kawan dia, jadi macam mana? Okey, jadi kita dah sebut ringkas. Okey, kemudian pelik kan dalam bahasa ni kan. Okey, soalan kedua, apakah hukum seorang bekas suami tak lunaskan bayar duit muta'ah kepada bekas isterinya? Bukan tak bayar langsung, dah bayar separuh tapi tak mampu nak bayar sepenuhnya duit muta'ah itu, apa hukumnya? Okey, kalau si isteri menggugurkan hak muta'ah yang separuh tu, dia kata tak apa, halalkan apa semua, maka tak menjadi kewajipan lagi kepada si suami untuk membayar. Tapi selagi mana isteri tak sebut macam tu, wajib bayar dan dikira sebagai hutang. Bila bayar tu, bila dia mampu. Bila dia sekian-sekian dah ada ni, dia tetap bayar. Sebab dia dikira sebagai hutang. Itu maksudnya dia masih kekal hutang sampai bila-bila, sampai 10 tahun ke 15 tahun ke, tetap dikira hutang sebab dia tak membayar hak muta'ah yang sepatutnya telah pun diberikan, dibenarkan dalam Islam. Bahkan mungkin juga dah melalui prosedur mahkamah dan sebagainya, tetap dia kena bayar sebab dikira sebagai hutang. Melainkan si isteri, bekas isteri nak menghalalkan, itu terpulang pada budi bercerai. Tapi secara hukum tetap dia dikira sebagai hutang. Betul, saya dengar sedekah untuk saya. Okey, ada lagi persoalan ni? Ustaz, macam broker ataupun ejen hartanah, dia tidak kira hutang, tidak masuk dalam kategori riba lah Ustaz kan, sebab dia dalam urusan jual beli. Macam tu Ustaz. Tapi kena dia orang kena make sure nanti pinjaman yang nak buat tu mesti kena buat Islamic loan lah maknanya. Kan sekarang banyak ejen-ejen hartanah kan. Betul. Okey, asalnya ejen hartanah ni dia atas kontrak wakalah, dia wakil. Dia wakil kepada pihak nak beli rumah, wakil kepada orang pihak tengah lah. Orang tengah. Hukum harus tak? Hukumnya harus bila mana dia melibatkan, kalau insurans dan apa semua tu dia ambil takaful, diuruskan benda tu lah. Kalau rumah perbankan Islam, cuma yang tak bolehnya kalau dia buat markup loan. Dia bersekongkol dengan buyer. Contoh gini harga rumah anda market value 300,000. Tapi sebenarnya standard market value 350,000. Maka orang yang nak beli rumah tu dia submit 350,000. Maka orang yang uruskan tu pun dia pun submit dia. Maksudnya untung menipu pihak bank. Maka yang tu dia bersekongkol. Itu hati-hati, saya sebut banyak ejen-ejen tanya saya tentang isu markup loan yang dibuat oleh orang yang markup loan, maksudnya patut harga 300,000 dia letak 300, maksud dia dapat 50,000 cash. Tak dapat 50,000 cash. Banyak Ustaz macam ni sebenarnya. Kalau orang refinance pun macam ni dia buat. Dia akan markup loan daripada nilai harta yang macam masuk jabatan penilaian kan, nanti dia orang markup kan. Okey. Kalau contohnya peguam tahu, pihak bank tahu dan pihak bank declare memang boleh buat, maka hukumnya harus. Hukumnya harus untuk buat markup loan. Tapi kalau tak tahu tu saja nak submit under market value, lepas tu kita sebagai ejen hartanah kita setuju, kita submit. Itu problem. Kadang sebab markup loan ni dia bukan isu dia pinjam pada bank sebenarnya, tapi dia lebih daripada 30,000, 300,000 pinjam 350,000. Okey, tapi masalahnya ialah dia menipu. Dia maksud 50 tu dia tak letak market value yang sebenar dan harga rumah yang sebenar. Dan risiko satu lagi, dia nanti akan disburse kepada owner. Duit tu akan disburse, akan dimasukkan dalam akaun owner dia, pemilik yang asal. Kalau pemilik asal tak nak bagi, terpulang pada dia.
Itu juga antara risiko dia lah. Jadi ada isu itu. Cuma kita kata broker agent tak ada masalah dengan syarat dia buat secara betul dan kemudian submit perbankan Islam semua dah banyak dan juga takaful. Itu dia pengurusan. Wallahualam. Ada ejen ni ke? Ejen hartanah ke? Okay. Kalau perempuan ada ejen hartanah silakan, tak ada masalah. Itu juga sebagai sumber pendapatan. Tak ada Ustaz, tapi ramai kawan-kawan yang buat lah. Sekarang ni kan ejen hartanah kan ramai. Tanya bagi pihak dia orang lah. Okey, alhamdulillah. Okey, maksud bank kena tahu tu banker yang uruskan ni ke? Yes, banker lah. Banker tu tahu, peguam pun okey, owner pun tahu, semua terlibat, semua yang pihak terlibat tu tahu. Maka yang tu hukumnya adalah harus. Dan banker ni pun kadang-kadang bimbang juga, takut dia ada isu-isu peribadi kat situ. Dia luruskan tu, bagi saya sikit 2,000 ke, kan submit 50,000. Itu pun bimbang juga tu. Yang paling terbaik ialah siapa kena tahu? Department yang menguruskan itu, bos dia pun benarkan. Itu lebih baik dan lebih transparent daripada sudut tu. Kan kalau kata CEO bank kan payah pula. Jadi paling kurang maksudnya yang dia submit tu, yang jabatan berkait dengan kredit apa semua ni, maka dia ketua jabatan semua memang dah tahu dah. Tak ada masalah, tak ada problem kan. Cuma saya ingat yang itu tak berlaku dalam pengamalan institusi perbankan Islam. Kalau 300,000 lah kena submit. Dia tak boleh markup loan. Itu asal dia. Itu dia punya tu. Cuma kita kata macam mana boleh tahu boleh sekian tu, mungkin ada isu-isu tertentu ke apa, itu mungkin ada kelonggaran. Tapi secara asalnya, kalau dia memang ada unsur penipuan, maksudnya memang patut 300,000 jadi 320,000, dia dapatkan 10,000, tu problem. Itu isu dia. Wallahualam. Jangan bantu. Broker-broker ke, ejen-ejen hartanah, REN ke apa, jangan bantu kepada untuk markup loan tu. Itu problem. Wallahualam. Ustaz, nak tanya soalan yang minggu lepas, yang pasal jual beli jual beli untuk kanak-kanak yang orang yang belum balik, yang kanak-kanak. Kalau dia orang beli dekat kantin sekolah macam mana Ustaz? Sebab dia tak ada pemantauan daripada ibu bapa. Okey, dan kalau tak ada pemantauan tu, bila dia balik nanti tu, tanya dia beli apa. Kemudian contohnya kalau bagi duit apa semua tu, itu kena sekiranya dia tak semesti depan kita lah. Boleh juga kita pantau dalam bentuk yang macam tu. Dok fikir juga minggu lepas, sebab tu macam mana kalau anak kecil yang sekolah rendah tu kan. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Saya pun nak ke Karangkelak pada sikit isu nak ada sikit. Jadi mudah-mudahan Allah rahmati keluar kita. Terima kasih banyak. Saya serahkan balik kepada Kak Zilan insyaAllah. Terima kasih. Jazakallah khairan. Sebenarnya seronok belajar ilmu macam ni sebab kami ni banyak yang tak tahu Ustaz. Alhamdulillah dapat bersempatan bersama Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi kita pun dah lewat. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan Liza. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Sama. Kak Liza.